Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina abwaab rahmah. Allahumma iftah 'alaina abwaab at-taubah. Allahumma iftah 'alaina abwaab al-khair. Allahumma iftah 'alaina abwaab al-barakah. Allahumma iftah 'alaina فتوح العارفين وفحم النبيين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افرحنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. Assalamualaikum. Disuruh berhenti ke? Alhamdulillah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عما بعد. الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita muslimin dan muslimat. Pertama-tamanya, boleh slowkan sikit abang, Tuan Imam. Ini baru intro, saya belum start lagi, nanti saya jerit lagi kuat. Kalau dapat slowkan sikit. Oh, dah adjust saya. Okey, tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jauhkan sikit. Okey, boleh. Jauhkan sikit. Sebab belum start lagi ni. Bila saya start, saya dah start jerit, habis ni. Tak tidur semua ni kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Marilah pertama-tamanya dalam kehidupan kita muslimin dan muslimat. Pertama-tamanya kita menginsafi akan kejadian kelahiran kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Quranul Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Telah kami ciptakan jin dan manusia itu adalah kecualilah untuk beribadat. Adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, li untuk, ya'budun, abdun. Abdun ni hamba.
Bila kita sebut hamba, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita hendaklah mematuhi, hendaklah kita menuruti, hendaklah kita mengikuti segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, iaitu Maha Pencipta. Kita ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu tuntutan kepada kita, menjadi suatu kefarduan kepada kita untuk mengikuti. Suka, tak suka, kena buat. Jadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, seringkali kita baca suratul Fatihah, yang digerak as-sab'u al-mathani dalam Al-Quran. As-sab'u al-mathani, 7 ayat yang kita ulang-ulang dalam suratul Fatihah. Kan? Dalam solat kita, 7 ayat. Wajib dibaca dalam solat kita. Kan? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kan? Kita selalu ulang. Pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sering kita hafal, maksudnya pun kita hafal. Iyyaka na'budu. Kepadamu lah ya Allah, kami menghambakan diri kami kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu lah ya Allah, tempat kami mohon pertolongan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita buat segala apa yang telah difardukan kepada kita. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kan? Itu tugas hamba kepada Tuhan dia, kepada Rabb kita. Kan? Tugas kita sebagai hamba, abdun. Abdun ni, hamba ni tuan-tuan. Kan? Hamba kepada Rabb dia, kepada Al-Khaliq. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, kita tunaikan segala perintah Allah yang telah difardukan kepada kita insya-Allah dengan seikhlas hati, dengan sesempurna dan sebagainya. Segala salam dan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi kita, merupakan khatimul anbiya. Tidak ada nabi dan rasul ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib meneruti segala apa yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, utuskan kepada kita, kan? Yang menjadi suatu pedoman kepada kita, menjadi satu pengajaran kepada kita pada hari ini insya-Allah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan kepada kalian akan 2 perkara. Jadi hari ini muslimin dan muslimat, kita berpegang kepada 2 perkara. Yang mana selagi mana kita mengikuti 2 perkara ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan terselamat daripada segala fitnah, kita akan terselamat daripada segala apa juga masalah-masalah insya-Allah. Iaitu apa dia? Fikum amraini, 2 perkara. Lan tadillu, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada 2 perkara ini, Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, hari ini pada pagi ini insya-Allah Ramadan pertama, kan? Ramadan pertama, first time dalam setahun tak ada air atas meja kuliah. Kan? Sebab tak boleh minum, kan? Tadi budak saya kata, "Ustaz, ada makan ke lepas subuh?" Kan? Saya cakap, "Kau betul." Kan? Jangan. Kan? Jadi sekejap lagi tak ada makanan bawa balik. Biasa lepas kuliah bawa makan bawa balik. Ini tak ada bawa makanan bawa balik. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang saya hormati lagi saya kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatankuasa, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Kita baru nak start ni Tuan Imam. Belum start lagi tau. Saya intro dekat 15 minit. Tadi saya tengok 6.40 dah 52 dah. 12 minit intro. Itu intro biasa. Kalau kat masjid-masjid saya intro 20 minit. Selamat saya 1 jam ceramah. 20 minit dah intro, kan? Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita cuba bincanglah tuan-tuan sampai ke berapa Tuan Imam? 7.30, pukul 8.30, 9.30.
Tuan-tuan tunggu, tuan-tuan, saya ada kelas lagi pukul 9. Kan, budak-budak tahfiz dah tunggu tu. Alhamdulillah. InsyaAllah sampai pukul 8.30 lah tu. 7.45 macam tu lah ya. 7.45, 7.30 macam tu lah. InsyaAllah. Tuan-tuan mungkin ada urusan lepas ni kan. Ada kenduri. Tak ada kenduri hari ni kan. Hari Ahad kan tak ada kenduri insyaAllah. Senang buat orang kahwin hari ni tuan-tuan. Kalau amal kecil kan. Kalau nak buat kenduri kahwin, buat 1 Ramadan. Nikah ajalah. Kan, tak ada kenduri. Buka kan, jemput orang makan insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir, yang tunggu pada hari ini insya-Allah sama-sama. Ini nak cerita hari ini tuan-tuan. Tajuk kita hari ini PKP tuan-tuan. Oh, dahsyat tajuk hari ini PKP. PKP ni apa tuan-tuan? Paksa kepada perbuatan. Sempena PKP kan. Hari semalam pun dah endemik kan, dah boleh solat rapat. Alhamdulillah. Kami di madrasah alhamdulillah dah solat rapat lama dah. Sebab budak-budak je pun. Kan? Budak-budak madrasah kami, saya daripada madrasah Teluk Mas. Kan, madrasah Datuk Haji Muhammad, kan, Imam Besar Negeri Melaka. Saya staff dia lah. Kan? Kita dah semai rapat dah. Sebab apa tuan-tuan? Budak-budak main sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama, makan sama-sama. Kan? Peluk sama-sama, kena rotan pun sama-sama. Semua sama-sama. Jadi sembahyang rapat je insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Hari ini kita cuba bincangkan tuan-tuan, masa yang ada tuan-tuan hadir rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka ruang dan peluang kepada kita, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan minda kita ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cakap macam tu muslimin dan muslimat? Kita bangun daripada pagi tadi kan tuan-tuan. Bangun daripada waktu pagi, kita sahur, kemudian kita qiyamul lail, kita tahajud ke apa. Kan? Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, pertama dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini wajib kepada kita untuk menjadi hamba pertama yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi pertemukan kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi membangkitkan kita ba'da al-maut. Tadi kita mati tuan-tuan. Mati yang sementara. Kan? Tentu kita baca doa Bismikallahumma ahya wa amut, tidur. Tidur kan? Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kita bangkit daripada tidur tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami, ahyana, menghidupkan kami semula. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, doa. Kita mulakan kehidupan kita hari ini atau besok seterusnya dengan doa terlebih dahulu muslimin dan muslimat. Tapi hari ini kita bangkit daripada pagi, kita buat apa dulu tuan-tuan? Tengok handphone dulu. Kan? Tengok handphone, WhatsApp dulu kan? Tengok WhatsApp kan? Hari ini mesti ramai dapat WhatsApp, selamat menyambut bulan Ramadan kan? Mesti banyaknya. Saya dekat, waduh wah. Mesej yang sama pun dia copy paste je pun. Kan? WhatsApp selamat menyambut Ramadan. Semua tahu tuan-tuan ini Ramadan. Kan? Tak jawab pun. Kan? Selamat menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah ada orang ingatkan kita juga tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Sebab itu pertamanya jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada orang tak bangkit dari tidur. Wa na'udzubillah tuan-tuan, Allahu akbar subhanallah. Allah tarik nyawa dia kan? Kan? Sebab tu jangan tidur. Kan? Terutama dalam majlis kuliah agama. Takut nanti Allah tarik nyawa kita. Tapi baguslah tarik nyawa ketika majlis ilmu kan? Bagus baik kita tidur ramai-ramai. Kan? Saya seorang kan? Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, bangun pagi, kita diajar lagu. Bangun pagi, gosok gigi. Minta maaf, suara saya serak sikit tuan-tuan. Jangan risau, bukan COVID ni. Saya dah 3 dos ni. Main booster pun dah. Kan? Sebab kita kerja dengan ni kan, madrasah, budak-budak semua booster ni. Kan? InsyaAllah muslimin dan muslimat, kan? Bangun pagi, gosok gigi, pergi sekolah. Pergi mandi dulu. Bawa pergi sekolah. Tapi ada budak tak mandi pun pergi sekolah. Kan? Minum kopi.
Budak darjah 1 dah ajar minum kopi. Kan? Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bangun pagi, doa dulu tuan-tuan. Doa tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini nak cerita tentang paksa kepada perbuatan. Suka tak suka tuan-tuan, paksa. Macam tuan-tuan duduk sekarang ni kan, suka tak? Tak suka kan? Suka tak? Kau nak biar aku balik rumah tidur, tengok televisyen bagus ni. Kan? Tengok bola ke apa, badminton ke apa kan. Tapi sebab kita paksa diri kita. Paksa. Nak buat kebaikan, kena paksa. Tak boleh tak paksa. Kan? Nak tidur ke apa, kena paksa jaga. Kan? Sebab tu dalam amal perbuatan kita ni, muslimin dan muslimat, berhubung kait dengan soal ibadah, paksa. Suka tak suka, paksa. Penat tak penat, paksa. Suka ke tak suka ke, kita tengah penat ke, bawa balik kerja ke, apa ke, solat tetap solat. Wa aqimus solata wa atu zakat. Dan dirikanlah solat, aqimus solat. Itu fi'il amar tuan-tuan. Itu perintah kepada kita. Sebab itu hari ini kita nak bicarakan tentang soal paksaan. Jangan salah faham, bukan memaksa dalam sudut lain, tapi dalam ibadah yang berkaitan dengan yang wajib, tak boleh kata tidak. Semuanya wajib kita buat, paksa diri kita untuk buat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Kan? Bila mana Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kepada kita tentang kefarduan untuk solat. Solat kan? Kan? Suka tak solat, tuan-tuan? Suka tak solat? Solat fardu wajib lah. Solat sunat suka lah. Kan? Tentang macam inilah solat sunat tarawih. Ada jemaah tanya saya, Ustaz, apa hukum kita meninggalkan solat sunat tarawih? Saya cakap satu je. Abang awal-awal dah niat nak tinggalkan tarawih ke? Saya cakap macam tu. Awal-awal dah cakap macam tu, bang kenapa? Bukan apa Ustaz, nak tahu hukum. Tahu hukum. Habis kalau dah tahu, tak payah buat lah. Kan? Kalau saya cakap wajib kan, salah. Kan? Wajib kan? Ustaz, mana boleh Ustaz? Ini sunat. Nama pun sunat tarawih Ustaz. Dah tu abang tahu Ustaz, abang tanya. Saja nak test kita. Saya cakap wajib bang, datang bang. Ambil kau. Datang setiap hari tuan-tuan. Kan? Datang juga. Baru semalam je lah datang. Kan? Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya nak sentuh hari ini tentang bab puasa. Solat saya tak nak sentuh sebab itu wajib. Terutama solat fardu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Suka tak suka, Allah dah tentukan kefarduan solat kepada kita, solat. Tapi hari ini muslimin dan muslimat ramai cakap, Allah Ustaz, kan? Tak payah solat Ustaz kalau tak khusyuk. Allah. Ini macam-macam mazhab ada ini muslimin dan muslimat. Nyeleweng kita ini tuan-tuan. Sebab itu muslimin dan muslimat kena belajar. Kadang-kadang kita kena hadir dalam kuliah pengajian agama. Bila kita sebut solat, Ustaz, buat apa solat? Ustaz, kan? Solat pun tak khusyuk, baik tak solat Ustaz? Orang yang terpengaruh tuan-tuan, betul juga, tak payah solat. Syok juga tak payah solat lah. Kita pun kadang-kadang tak khusyuk juga. Kan? Baik tak payah solat. Cuba kalau anak-anak kita dengar ni tuan-tuan. Ustaz kata tak payah solat. Tak payah solat lah. Tuan-tuan, bangun subuh pun tuan-tuan bergaduh, tuan-tuan nak solat. Bergaduh. Macam budak tahfiz saya ni, pukul 4 dah kerja setiap hari. Kan, pukul 4 pertama, round kat lampu dulu. Round kedua, paksa tutup kipas. Budak ni kalau tutup kipas, kan, menggelupur. Kan, panas kan. Round ketiga, 4.30 tak bangun kau siap. Satu badi air simpan. Umbannya, tu yang setiap pagi, pukul 7 pagi, banyak katil tilam tersusun kat luar pagar. Sebab basah. Ni basah apa Ustaz? Bukan mandi apa kan? Rupanya ingatkan kencing dalam seluar. Kan? Dalam atas tilam. Minggu lepas budak form 1 baru masuk. Allah, budak form 1, tuan-tuan, cikgu guru kan, warden asrama tuan-tuan. Kalau nak hadapi awal tahun ni, budak baru masuk. Masya Allah. Bergaduh. Iron baju kan, berlobang sana, berlobang sini. Ustaz, macam mana nak iron baju Ustaz? Gosok je lah. Gosok memang ada gosok, dia biar je. Ustaz, saya angkat dah berlobang Ustaz. Lubang pula kat tengah-tengah ni. Habis. Kan? Sebab tu muslimin dan muslimat kena paksa anak-anak belajar. Kan? Sebab tu kita ada anak muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Nak masuk asrama kan? Kena paksa juga. Sebab nak jadi orang baik kena paksa. Kan? Tak boleh ikut cakap dia. Kita kena ikut cakap kita.
Sebab tu zaman-zaman kita dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah kita tak hantar dalam negeri sendiri. Saya dihantar dekat Kelantan 6 tahun. Kan, paksa naik bas. Tak reti pun naik bas. Kau duduk, kau tidur je. Memang betul, saya duduk dalam bas, saya tidur. Umur 12 tahun tuan-tuan, dengar cakap ayah kan. Duduk 12 tahun. Pesan kat driver bas, bang, ni anak saya. Sampai Kelantan nanti kejut dia. Memang terlajak sekali, terlajak tuan-tuan. Nasib baik tak masuk Pening. Kan? Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak jadi orang yang baik, okey, nak jadi orang yang berjaya, yang dapat pahala yang sempurna, kena paksa amalan kita. Pertama, tadi solat sudah sentuh. Suka tak suka, tuan-tuan bawa balik kerja ke, tuan-tuan penat ke, ada mesyuarat ke apa ke, wajib solat, wajib. No alasan, no excuse. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak ada excuse. Kan? Kita boleh meeting, kita boleh pergi jalan, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita tak ada masa. Ini yang kita nak bincangkan ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Kadang-kadang kita untuk orang lain, contoh, kita untuk hal-hal keduniaan kita, semua ada masa untuk mereka. Kan? Pergi bercuti ada masa, kan? Pergi bercuti, kan? Ada masa hujung minggu jalan Langkawi, kan? Suka sangat pergi Langkawi kan tuan-tuan? Pelik, saya pun pelik. Asal orang bersuka pergi Langkawi? Ada ikan siakap. Kan? Ikan siakap mahal, pelik. Saya berbuka semalam, kami lauk ikan siakap tuan-tuan. Jangan cakap marasa tak makan ikan sesedap. Marasa kami makan sedap-sedap tuan-tuan. Budak ni, ikan siakap seko kongsi 3 orang. Kan? Tuan-tuan seko kongsi 8 orang kan? Saya kongsi orang, seko besar sedang. Kan? Kongsi 3 orang makan. Sebab tu budak marasa saya gemuk ni, budak ni. Dulu datang kurus ni, budak ni. Mana seorang lagi? Tidur. Oh tu dia datang dulu kurus ni. Ini orang gemuk tu. Saya dulu berat saya 68, sekarang dah 98. Kan macam mana? Saya makan hari ni tak ada makan insya-Allah sebab tu tak makan. Tak ada makan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Paksa kepada perbuatan kita. Paksa. Suka tak? Saya nak sentuh 2. Hari ni solat dengan tadi solat, hari ni bab puasa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Solat, suka tak suka, subuh, pagi kena bangun pagi. Kena bangun pagi muslimin dan muslimat. Kena paksa diri kita untuk bangun pagi. Kalau tak bangun, tinggal amalan. Amalan yang wajib tinggal, dapat dosa, tak dapat pahala. Amalan yang sunat kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Itu sifir dia. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, bab solat kita jangan buat main. Kan? Wah ustaz, dia kata dia bagi ayat Quran. Ustaz, orang solat pun dalam neraka tuan. Ustaz, alamak, saya nak jawab apa tuan-tuan? Orang yang solat pun dalam neraka. Kan? Fawailul lil musalli allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Itu perbahasan dia. Kita hari ni muslimin dan muslimat rahimakumullah nak buat baik, tengok. Kadang-kadang orang datang kan sebab ini yang kata nak sentuh bab riak, nak sentuh bab ujub dalam amalan masing-masing kan. Dalam kita beramal kepada Allah, elakkan daripada sifat min sifati mazmumah. Sifat ada 2, min sifati mazmumah atau min sifati mahmudah. Mahmudah amalan kebaikan kita buat. Amalan kebaikan, datang musalla, datang madrasah, surau, semayang, sebagainya kan. Yang kedua, amalan min sifati mazmumah, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang terkeji, yang tercela dan sebagainya. Contoh riak dan sebagainya kan. Sebab itu muslimin dan muslimat kena betul-betul dalam bab untuk ibadah, kena bersihkan diri kita min sifati mazmumah, daripada sifat-sifat mazmumah yang boleh menghalang diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas. Itu bab solat muslimin dan muslimat. Kena paksa. Hari ini bab berpuasa. Puasa difardukan kepada umat Islam oleh Nabi SAW pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kan? Bila telah diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, satu rangkap. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan?
Sebab itu muslimin dan muslimat, tanda kita beriman kepada Allah dalam konteks berpuasa, kena berpuasa. Bunyatul Islami ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa shaumi Ramadan. Nah, ini wa hajjil baitillah. Kan kita nak bincang tentang berpuasa. Tuan-tuan, suka tak berpuasa tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan. Waktu kita kecil dulu kan, kalau mak kita suruh puasa kan, tak apa, mak kau puasa je berlatih suku hari dulu. Sampai ke sekarang berlatih suku hari je. Kan? Mak pun jaga. Kan? Mak kita nak ajar kita, muslimat di belakang sana, muslimat kat bawah, alhamdulillah. Ramai juga muslimat sampai ke hujung sana ke? Nampak saya tak? Tak nampak. Nak saya tu bawah ke? Tak payah kan? Sini cukup nampak kan? Alhamdulillah. Kan? Kau tak nampak, ketengahkan sikit, tak ada masalah. Kan? Mak kita ajar apa? Dah, kau berpuasa dulu suku hari. Kan? Try daripada subuh sampai pukul 10. Wah, sampai sekarang ingat tu. Mak aku cakap sampai pukul 10 je. Kan? Tu yang sampai dah tua, umur 38 sampai pukul 10 pagi je. Kan? Lepas tu kalau dah okey, puasa sampai tengah hari. Oh, sampai tengah hari pun puasa. Kan? Berlatih. Itu konsep mak ayah kita dulu paksa tak? Paksa kan? Sebab itu daripada kecil ni tuan-tuan, kita kena paksa diri kita. Kan? Anak-anak yang kecil, kena berpaksa mereka untuk amal ibadah. Kena bawa mereka, contoh datang musolah. Kan? Pergi ngaji ke apa kan? Datang, biarkan mereka tidur dalam surau pun tak apa, tak ada masalah. Tak pelik pun budak tidur dalam surau. Pelik kalau orang kita tidur dalam surau kan? Terlentang, oi, dahsyat tu. Pergi tempat imam, aku bayang kejap lah. Tidur melentang macam tu kan. Itu pelik. Tapi kalau budak kecil datang surau, datang masjid tidur, pelik tak? Tak pelik. Lagi aircon macam ni sejuk, alhamdulillah. Surau ni memang aircon sejuk selesa ni. Ui, selesa sangat ni. Kan? Bahaya juga selesa ni. Kan? Bahaya. Cuma syok ramai kan. Kan? Perempuan ada aircon juga. Satu je aircon, panel aircon tu je. 5 aircon. Uish, dahsyat orang sini. Bagi satu merasa satu aircon boleh. Kan? Bagi merasa saya satu Jadi jumpa saya. Saya nak satu, saya tak kira. Saya minta, saya dapat. Kan? Kalau tidak, apa tak ada. Lurah. Kan? Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kena paksa. Daripada kecil kita telah diajar untuk beribadah. Paksa juga tu. Kau tak pergi sekolah, kau siap kau. Tembak. Ayah kita cakap. Kadang kita tak perasan, kita dah besar baru kita ingat. Oh, bapak aku cakap, bapak pula warden. Macam bapak saya warden tuan-tuan. Oi, kalau kena rotan dengan saya, batang ubi tuan-tuan. Kan? Ayah saya warden dekat Mozaik, sekolah Sains Muzaffar Shah. 30 tahun Mozaik. Ustaz Adenan, kalau kenal lah, Ustaz Haji Adenan. Ayah saya dah pencen dah. Kan? Mak pula niaga kan? Niaga kantin, niaga kedai kan? Saya takut mak daripada takut ayah. Hati-hati. Muslimat ni nampak aja baik. Sebenarnya, ibu-ibu lebih garang daripada bapa. Sebab tu saya nak buat apa-apa, nak minta apa dengan bapa. Dengan mak, takut. Kan? Kau nak apa buat ni? Siap. Tak dengar, siap. Dia jeling. Mak saya jeling, habis. Yang selalu kena saya dengan adik saya. Kan? Adik saya, alhamdulillah, bawa balik Morocco, dah mengajar dekat MRSM JB. Kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Nak cerita apa? Dalam amal ibadah, paksa. Suka, tak suka, Allah suruh salat, Allah suruh berpuasa, wajib berpuasa. Tak boleh tinggal. Kan? Tak boleh kata, Ustaz, tak apa Ustaz, saya uzur. Tak apalah kalau uzur dan sebagainya kan. Kan? Boleh tak kita apa? Berpuasa setengah hari je Ustaz? Mana boleh? Dan Allah kata, minal fajar sadiq ila waktu maghrib. Kan? Sampai waktu maghrib. Kita boleh berbuka puasa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hal untuk kita buat amal ibadah. Kenapa Allah suruh kita buat amal ibadah? Pertama, berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ya, contoh solat, hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hubungan kita. Nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib solat. Tak boleh tinggalkan solat. Ya, tak boleh kita meninggalkan amalan-amalan yang kewajipan kepada kita. Solat, puasa,
Apa lagi? Macam-macam tu. Kan? Tak boleh kita tinggalkan amalan yang wajib. Kan? Kalau sunat mungkin okeylah, fine. Kan? Jadi muslimin dan muslimat. Oh, tu jam apa? Oh, jam ni. Sila berhenti. Dia tu ni. Okey, alhamdulillah. Cantik kan dia syukur ni. Kan? Okey, dah berhenti. Kan? Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kena buat. Sebab itu PKP kita hari ni tuan-tuan ambil suatu inisiatif. Itu ada hikmah tuan-tuan. Ada hikmah sebenarnya kita ni tuan-tuan. Allah bagi PKP kepada kita. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita tu ada hikmah. Sebab apa? Untuk kita sedar. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah berlakunya kerosakan di atas muka bumi Allah disebabkan ya aidin nas, tangan-tangan manusia. Allah nak beri pengajaran kepada kita ni muslimin dan muslimat. Dulu waktu kau kaya, dulu waktu kau ada masa yang banyak, dulu engkau ada cukup masa, kau tak pernah datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Dulu engkau ada rezeki yang banyak, aku bagi engkau rezeki banyak, kerja gaji besar, kereta besar, rumah besar, bini besar, semua besar. Kan harta banyak, semua banyak. Tapi kau pernah sedekah tak? Kan? Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah nak jentik hati kita hari ini. Kan? Allah nak jentik kita hari ini tuan-tuan. Kita dah terlampau dalam comfort zone. Kita berada dalam satu keadaan yang selesa. Sebab itu bila Allah nak berikan ujian kepada kita, kita mula melatah. Kan? Hari ni melatah orang. Kan? Melatah macam-macam, viral macam-macam, Masya Allah. Waktu PKP ada orang cakap, masjid tutup, surau tutup. Keyboard warrior semua ni, netizen ni tuan-tuan. Netizen ni. Sebab tu muslimin dan muslimat, kalau ada viral, saya sebenarnya tak nak mampus pun dengan viral ni. Kan? Contoh apa? Apa masjid tutup, surau tutup. Kan? Patutnya waktu PKP ni lah, surau dibuka, masjid dibuka. Kan? Tapi bila dah buka, batang hidung kau pun aku tak nampak. Ini masalah kita. Dulu waktu PKP kau hantar WhatsApp, kat Facebook, kat Twitter kan. Apa orang macam ni, Islam macam ni, perempuan. Engkau pun aku tak kenal kau. Engkau duduk mana? Dalam surau tak? Tak dalam surau. Waktu ni PKP dah buka ni. Dulu lagi dah buka dah. Surau digunakan datang solat. Cuma solat jarak je lah. Solat je lah. Jarak bukan termasuk rukun solat. Jangan salah faham muslimin dan muslimat. Tapi itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Sawu mustaqimu wa'tadilu. Sawu mustaqimu. Sawu sufufakum. Fa'inna tasfiyatas suf min tamamis solat. Bukan min arkanis solat. Kan? Orang kita ni pun kena fahamkan juga muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Kan? Ni PKP dah buka ni. Surau dah buka. Masjid dah buka. Tak datang pun. Kan? Tak datang. Dulu kau sibuk hantar WhatsApp, surau tak buka, masjid tak buka. Datang tuan-tuan. Kita alhamdulillah. Dekat Melaka kita ni, surau masjid kita buka kan? Tak kira kau dos berapa kan, betul tak? Vaksin kita ambil semua lebih datang, tak ada masalah. Kena dekat Selangor. Saya, rumah saya orang Perak tuan-tuan. Orang Perak. Ada orang Perak sini? Ada pakcik-pakcik orang Perak? Tak ada. Semua Melaka. Orang Melaka Perak tak langsung. Aku ni orang asing apa? Kan? Orang asing aku balik lah. Muslimat ada orang Perak. Ada orang Perak mana tak? Ipoh. Batu Gajah. Rumah saya Batu Gajah. Kan? Saya pergi masjid Batu Gajah. Teruk tuan-tuan. Saya vaksin je. Allah, dia tak kenal kita. Aku pakai t-shirt je time tu. Aku pakai jubah. Orang bagi masuk. Pakai imam masuk. Kan? Pakai saja pakai t-shirt sebab time tu ada kerja sikit, pakai kopiah pakai lah kan nak sembahyang Jumaat. Kan? Nak tengok vaksin juga, tengok vaksin. Kan? Hati-hati tuan-tuan. Kita Melaka ni syukur tuan-tuan, syukur. Kan? Syukur. Bukan semua masjid lah tuan-tuan, sebahagian. Tapi mereka buat tu ada sebab. Tapi alhamdulillah sekarang ni semua dah buka, alhamdulillah. Kan tuan-tuan kan? Sebab tu muslimin dan muslimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa tuan-tuan? Hari ni kan, kenapa kita datang surau? Kenapa kita nak dengar kuliah agama? Kenapa kita nak datang rumah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hari ni kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tanda kita bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau engkau bersyukur, wahai hamba-hambaku, la azidannakum, Allah akan zadah bertambah. Allah akan menambah rezeki dalam keberkatan kita. Allah akan tambah rezeki kita kan tuan-tuan. Sebab itu bila Allah suruh solat tuan-tuan, solat. Bila Allah suruh kita berpuasa tuan-tuan, berpuasa. Tak payah soal, tak payah nak petikaikan. Kan? Nabi terima amalan solat ketika Isra' wal Mi'raj tuan-tuan. Asalnya 50. Kan? Kita hari ni dah tinggal 5 tuan-tuan. 5, Nabi malu dah nak jumpa, minta diskaun. Kita tinggal 5 je tuan-tuan. Kan? Tinggal 5 pun kita tak mampu sebenarnya. Kalau dulu 50, contoh kalau 50 tuan imam 50, satu hari 24 jam. Maknanya 1 jam 2 kali waktu solat. Oi, tak kerja kita. Tak pergi main bola kita. Kan tuan-tuan? Macam mana asyik nak solat aje. Tapi Allah sayang pada kita. Nabi sayang pada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi adakah kita sayang dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Sampai Nabi ingatkan umat dia, sebab tu Nabi minta sampai 5 waktu solat tuan-tuan. Kan? Tinggal 5 subuh 2 rakaat. Kan? Solatlah tak sampai 3 minit tuan-tuan. Kalau solat bersendirian dekat rumah, saya rasa tak habis minit tuan-tuan. Macam budak-budak tahfiz saya ni, kalau biarkan semain kat dom, oi tak solat. Tak solat, lepas tu kena paksa. Sebab tu duduk asrama contoh ni kan, kena paksa, kena turun juga pergi surau. Kan? Kena semayang juga, kena bangun juga. Nak tak nak. Ini konsep kita hari ni. Nak cerita apa? Nak tak nak buat. Itu cerita dia. Tentang amalan wajib. So solat, solat. So berpuasa, puasa. Syukur kepada Allah tuan-tuan. Syukur kepada Allah. Hari ini kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi kita kesihatan yang baik. Kan? Semua datang ni semua sihat. Allah bagi kita semua sihat. Semua ada tenaga. Semua ada contoh kan, ada kekuatan untuk datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kau tak datang rumah Allah? Kan? Tapi kenapa kau tak nak bersyukur pada nikmat aku? Sebab itu Allah kata ayat seterusnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau tak bersyukur, inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, ini yang sedang berlaku pada dunia hari ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu surau tak ada aircon. Dulu asal tak ada aircon kan? Surau ni kan memang tak ada aircon pun. Kau komplain, panas lah duduk surau. Ni pengusi dah pasang surau ni, aircon ni. Perempuan 5 lagi, Masya Allah. Kan? 5 pun kau tak nak datang lagi. Oh, lelaki 1, 2, 3. Ui, first time datang surau aircon banyak ni. Macam saya rasa macam ganjal ni. Macam 1001 keajaiban berlaku hari ni. 1, 2, 3, 9, 13. Ini universiti ke surau? Ya, ini dewan apa ni? Kan? Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Sebab tu nak cerita apa ni? Syukur. Jom kita syukur pula hari ni tuan-tuan. Kan? Contoh, Allah dah dulu kau datang kau komplain kat surau. Macam surau saya tuan-tuan kat madrasah, surau kita 4 ekor je. 2 tingkat. Atas tak ada ekor, atas kelas. Bawah 4 ekor je. Kan? Masuk tempat imam kat mihrab ada 1. 5 ekor. Dulu kau komplain, kita pasang aircon. Kan? Surau kami boleh muat, dewan bawah boleh muat 400 orang, atas boleh muat 300, total 700 orang. PKP kami dapat solat di Jumaat daripada mufti, dapat tauliah solat Jumaat, alhamdulillah boleh semayang 200 orang. Alhamdulillah. Kan? Jadi sekarang ni kami solat kat madrasah dah lah sebab ada solat tauliah. Kan? Nak cerita apa tuan-tuan? Dulu orang komplain, Ustaz, tak ada aircon, rosak surau ni Ustaz. Surau besar. Kan? Kapet ni macam ni, kapet cantik macam ni kan. Surau pun cantik besar. Aircon tak ada. Okey, Roy, cari aircon, cari sponsor aircon 4. Orang yang cakap aircon tu sampai sekarang tak datang. Allah, ini cerita ni tuan-tuan. Ni pasang aircon sebab orang Subazang Orang tu datang tak? Datang hari ni? Kan? Datang alhamdulillah. Kan? Saya sampai tadi, imam tengah bawa bagi salam. Alhamdulillah lah. Saya semayang kat belakang. Ui, ini surau masjid macam masjid ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Macam nama pun madrasah, tempat belajar kan. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakum. Nak cerita apa? Bersyukur kepada, poin saya kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita terpaksa buat, dalam kita terpaksa melakukan amal perbuatan, pada masa yang sama bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi kita solat tahajud setiap malam, tuan-tuan. Allahu akbar. Datang isterinya, "Wahai ya Rasulullah, engkau ni Nabi Allah. Engkau ni Rasulullah, utusan Allah, dipilih oleh Allah. Maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat dan sebagainya. Dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau bersusah payah ya Rasulullah, wahai suamiku? Engkau bersusah payah nak solat tahajud setiap malam sambil bengkak kaki engkau ya Rasulullah. Kau menahan lapar ya Rasulullah." Allahu akbar. Apa kata Nabi? "Salahkah aku menjadi hamba yang abdan syakura." Aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, bersyukur. Ada orang tak dapat pergi masjid, tuan-tuan. Ada orang negara saudara kita ke Afghanistan, semua kat sana tu, tuan-tuan, tak dapat pun nikmat macam kita Allah bagi muslimin dan muslimat. Hari ni kita sahur macam lauk berbuka. Tuan-tuan sahur apa tadi? Kan? Sahur apa? Kurma je. Roti. Tak sahur langsung. Dahsyat betul. Kan? Jangan sampai macam tu tak sahur langsung. Kan? Kata makan apa? Nasi ayam. Apa? Tuan tadi makan apa? Nasi lauk sambal sardin. Masya Allah. Sambal sardin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Kami tadi nasi putih, ayam masak kicap, sayur goreng dengan buah. Alhamdulillah. Syukur. Saya cakap, apa juga lauk kita ada, tuan-tuan, hari ini, tuan-tuan? Pertama, syukur. Tuan-tuan, hari ini saya nak ambil kesempatan muslimin dan muslimat. Saya cakap pada sesiapa saja yang jemput saya ceramah, saya akan cakap, saya nak sentuh bab berpuasa sikit, nak sentuh bab membazir. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Bab membazir, tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, hari ini bab, jadi kita masuk bab membazir. Bab yang kedua, banyak bab ini, 10 bab, bab 2 ni. Dah 7.30 dah ni. Kan? Saya kalau ceramah paling lama pun paling kejap 1 jam setengah, 2 jam. Kan? Insya-Allah tuan-tuan tunggu Aircon, sejuk. Duduk, jangan bangun. Kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya. Murah. Saya bukan pelik tau. Ini saya ajaib ni. 13 aircon. Masya Allah. Semua buka. Ada tak buka lah. Sejuk kan. Menggigil dalam ni kan. Tuan-tuan, macam ni punya surau. Kalau tuan-tuan tak datang tarawih, tak tahu aku. Kan? Piramli kata apa? Ada teka-teki satu. Pertama, banyak. Yang kedua, sikit. Yang ketiga, kadang. Yang keempat apa? Jarang. Memang dah berlaku ini, tuan-tuan. Pertama, banyak sangat. Bukan kahwin banyak normal. Malam pertama Ramadan, ramai orang datang. Kan? Saya dapat video, saya terfikir, betul juga Tengok, Piramli kalau buat cerita, saya suka satu. Hari ni evergreen, tuan-tuan, cerita Piramli. Hari ni evergreen. Semua pasal kita je. Kan? Dia pelik kita sampai hari ni kita rasa. Sebab tu cerita tak bosan. Lagu-lagu yang dibuat semua ikut burdah Arab. Ikut tajwid. Nampak? Kan? Wah, tuan-tuan. Tapi anak-anak kita ni cerita Piramli pun tak tahu. Aduh, K-pop, apa lagi? TikTok, semua tok belakang. Kan? Waktu hati-hati adik-adik sekalian, insya-Allah. Banyak apa? Malam pertama Ramadan. Masya Allah, tuan-tuan. Saya pernah ceramah dekat Selangor, tuan-tuan. Dekat Selangor kat Negeri Sembilan. Surau. Tapi sebab dia sempit, dia pasang kemah kat luar. Master tent tau, kemah master tent. Kan, tuan-tuan kalau pernah selalu kahwin ke apa kan, ada master tent panjang apa? 40 kali 40, 50 kali 50. Besar ni macam jauh heboh punya panjang. Saya kuliah macam ni lah. Subuh malam pertama, hari pertama tu, malam kedua macam tu. Tuan Musi, kemah besar. Ya Ustaz, tak cukup orang Ustaz. Tak cukup. Okey, tak apa lah. Alhamdulillah. Saya dapat berita, 7 hari dia pasang. Lepas tu angkut balik. Kenapa Tuan Musi tak ada duit bayar apa? Tak, orang tak ada Ustaz. Orang tak ada. Aduh, Allah. Sedih tuan-tuan. Sedih. Kan? Malam pertama, hari pertama, banyak. Kan? Semua datang. Penuh malam tadi, Tuan Imam. Penuh malam tadi. Bergaduh kat luar? Tak ada. Alhamdulillah kan. Ada semain kat luar pun ada kan. Kat surau saya sampai kat luar. Alhamdulillah semalam. Saya tak sebab kat mana, sebab saya jadi imam kat luar, masjid luar, surau luar. Saya punya staff beritahu, bang, Ustaz, ramai orang sampai orang nak isyak kena balik.
Tak muat. Tak muat tuan-tuan. Kan kita dah sembahyang rapat, tak muat tu. Atas bagi 12 dah jadi kelas. So boleh muat bawah 300 orang, 400 orang je. Penuh. Tak cukup balik. Kan? Tak apalah. Sampai kan ada kotak cadangan kat luar tu. Ustaz, pasang kemah Ustaz, kami nak sembahyang. Masya Allah. Engkau hotel Ramadan je kau nak sembahyang. Itu sunat. Yang fardu kau tak nak datang. Ini masalah orang kita ni tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Jadi, saya tanya Bauzi, pasang kemah. Ini cerita dia. Banyak-banyak. Kan? Bukan kahwin satu. Kalau Piramli kahwin satu, banyak. Ada kahwin dua sih, ada. Orang perempuan. Apa khabar? Assalamualaikum. Kan? Perempuan, kalau cerita buat kahwin, saya hati-hati tuan-tuan. Saya pernah kena sound dengan jemaah saya tuan-tuan. Direct bagi. Ustaz, sejak Ustaz. Ustaz cakap apa ni Ustaz? Pasal kahwin-kahwin saya tak suka. Kenapa makcik? Relax lah makcik. Bukan. Suami saya kahwin 3. Kan? Oh lama. Saya pula sentuh buat fiqah tu buat poligami. Aduh. Ustaz boleh cakap buat poligami? Ya. Aku boleh cakap kalau rumah aku tak ikut. Kan? Kalau isteri saya ikut, saya tak cakap. Takut. Kan? Yelah tuan-tuan, dia sediakan pakaian kita semua kan. Bangun, kejut kita, bangun tidur, masak. Pertama, banyak-banyak. Hari ini telah berlaku orang Islam kita hari ini muslimin dan muslimat. Bila solat tarawih je, malam pertama, hari pertama semangat. Semangat. Macam subuh. Sebab itu hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni kan berhasrat nak jadikan surau kita ni kalau subuh, masjid kita kalau subuh, macam solat Jumaat tuan imam, tuan pengurusi. Solat Jumaat. Kan? Tu yang dekat Pahang dah mula tu. Tuan-tuan, saya tak pernah pergi tapi saya tengok video. Subuh macam solat Jumaat. Ada dekat mana? Saya lupa. Ada kan dapat tu viral video tu kan? Saya cakap, Allah, kat mana? Temeluk. Masya Allah. Dahsyat tuan-tuan Macam mana dulu kan? Tapi tadi tengok subuh ramai juga ini. Alhamdulillah, bagus. Ramai sampai belakang sana. Allah Akbar. Syok. Bila macam ni kita pun syok. Kan? Tak syok kalau seorang ceramah 2-3 orang depan. Alamak. Kan? Aku balik macam ni kan? Kan? Sebab ada buat live dan sebagainya kan? Alhamdulillah. Ada juga teman kan? Nak cerita apa tuan-tuan? Pertama banyak. Yang kedua apa? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Tengok malam ke-7. Malam 7 nanti tengok. Daripada 20 saf, tinggal 10 saf. Saya jadi imam tahun lepas, 2 tahun lepas dekat masjid mana? Oh, malam tamu, ramai. Wah, ramai. Malam ke-7, tinggal 10 saf. Tinggal 10 saf. Dua dah tak ada orang dah. Bazar Ramadan baru buka. Bazar Ramadan dah buka, Masya Allah. Dan yang ketiga, sikit apa tadi? Jarang-jarang. Tuan-tuan pernah dengar tak? Malam 30 Ramadan, malam 20 ke atas Ramadan, masjid surau macam malam tamu. Jarang. Kan? Macam malam tamu kan. Dah tak ada orang, sepi lah. Saya jadi imam, kan? Daripada 20 saf tinggal 10 saf. Malam 20 ke atas tinggal 5 saf. Malam lagi nak raya, malam 23, 24 tinggal 1 saf. Itu pun sebab AJK. Kalau bukan AJK mahu tak datang. Apalah tak datang AJK sebab contohlah kan tak datang. Muslimat dah tak ada dah. Sibuk nak iron baju, nak beli baju, nak pasang langsio. Orang Perak, langsio. Saya pelik rumah saya cakap langsio apa langsui ke apa? Dah, langsio tu langsir. Oh, saya beli dia beli saya. Habis abang pun pagau. Kan, pakau kan. Pergi pasau. Apa pasau? Kau lagi tengok pasau. Dah bergaduh sebab Perak dengan Melaka bergaduh. Allahu Akbar. Saya suka gaduh tuan-tuan, saya suka ajak rumah saya. Kan, dia jenis tak puas hati ni orang. Wah. Alamak, ada buat video kantoi aku ni kan. Saya kalau dia tak ikut, saya bantai memang sedap-sedap kuliah kan. Saya kalau ajuk dia macam tu, langsio, pasio apa? Pasir. Orang Perak panggil pasio. Betul kan? Orang Perak betul pasio. Kan, apa lagi? Ayo. Apa benda ayo? Kalau saya Perak cakap, apa ayo kau ni pelik je orang Perak. Engkau lagi teruk dia cakap saya. Pagau ular mati atau pagau ular blengkau atau pagau. Kan, semua sebut nama bakau AR belakang dia tukar AU kan. Okey lagi, kan? Apa? Kambing apa? Oh kakao. Oh kalau kau okey. Betul.
Kalau AG belakang disebut N je. Contoh typing kan disebut tapin. Kambing. Boleh. Oh, dia ajuk saya, siap saya. Kau siap, tak makan kau malam tu. Kan, kau siap. Kan, memang mengajuk, masya-Allah. Sampai besok pagi kena pujuk Kan? Jadi muslimin dan muslimat. Yang ketiga apa? Kadang-kadang. Ini yang kita takut muslimin dan muslimat. Sebab itu kalau tak ada paksa dalam ibadah, tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Ustaz, tapi kalau paksa je, kita buat dengan Allah. Macam mana Ustaz dalam keadaan terpaksa ke apa? Memang kena paksa muslimin dan muslimat. Kan? Sebagai satu bentuk motivasi kepada diri kita. Kan? Lagi-lagi kalau yang hukum pasal wajib, kena buat. Kan? Seseorang mukmin itu takut satu benda. Takut amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat macam mana amalan pun takut. Sebab tu kita muslimin dan muslimat kan, lepas solat jangan bangun dulu, tunggu dulu. Kata sebagai ulama kata apa tuan-tuan? Duduk dulu lepas solat, tenang dulu, jangan kelang kabut. Kita lepas solat je nak bangun. Tengok solat Jumaat kita ini. Saya kalau pergi khutbah mana-mana, majlis solat, masjid mana-mana saya tengok, saya cakap, lepas habis saya khutbah je, lepas imam, Assalamualaikum, berlari tu. Engkau datang dah lambat. Engkau kerja sampai 12.30, Zuhur satu suku dah masuk. Kan, kau pergi makan dulu. Datang pun dah azan kedua, datang pun setengah selam, dah macam dah khutbah kedua pun ramai datang lagi. Kan? Waktu balik orang pertama duduk belakang-belakang. Sebab tu saya marah tuan-tuan. Tuan-tuan, berebut ni soal depan ni. Nabi kata solat di hadapan mihrab. Supaya tak ada gangguan. Kan? Cuba sembahyang kat belakang, kan bunyi motor, bunyi kereta, lagu. Kan? Ganggu. Kan? Sembahyang dalam ni. Alamak, tutup semua, tak dengar luar pun langsung. Kan? Sembahyang dalam ni. Dalam dinding, kat depan dinding ni sembahyang. Kita kalau pergi umrah tuan-tuan, pergi haji kan, ini saya nak beli ni, kita pergi sembahyang kat depan Masjid Haram, dekat Baitullah kan, berebut soal depan kan, bergaduh. Balik Malaysia, belakang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini sikap kita ini muslimin dan muslimat. Solat Jumaat contohnya, saya pernah tegur Jumaat saya cakap, solat Jumaat bang, tunggu dulu. Saya cakap, lepas zikir dulu kan, let dulu kan. Ustaz tak boleh Ustaz, kerja masa ni Ustaz. Kerja masa. Tak apalah, demi kerja tak apa, silakan, tak ada masalah lah kan. Boleh zikir sambil jalan, boleh zikir, tak ada masalah. Kan? Nak cerita apa, muslimin dan muslimat? Relax. Buat amal ibadah, walaupun kadang terpaksa, tapi jangan kita tergesa-gesa. Ini. Kan? Tergesa-gesa. Kan? Selama hari ni kita tak pernah tunggu waktu maghrib. Waktu maghrib kita tengah main bola. Waktu maghrib kita tengah tempat kerja lagi. Waktu maghrib kita dalam atas jalan raya. Tapi hari ni, semua orang kerja waktu maghrib. Semua kerja. Kan? Yang muslim balik kerja, nak masak, buka masak, boleh bersilat tu. Jangan kacau. Perempuan kalau masak, tolong jangan kacau. Kau lelaki. Bahaya tu. Terbang kau ni. Kan jadi tak sedap, dia marah kita tu. Hari tu saya marah. Itu lah aku dah cakap bang, jangan kacau tengah masak. Gula tak letak, garam tak letak. Betul tak perempuan Betul, semua betul. Bagus tak? Sokong saya, bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Syok datang sini semua sokong saya. Kan? Betul. Dia nak iron baju lagi orang semua. Jangan duduk atas tudung dia. Bergaduh 3 hari tak cakap tuan-tuan. Kan? Kalau dia dah iron baju, kita mandi dalam bilik biasa, mandi buka toilet letak. Alamak, tak perasan tudung dia. Kau siap, perang dunia ketiga meletus tu. Kau siap. Dia tak pandang dalam kereta kayak gini. Tak pandang langsung. Tak apa. 2 hari tu tak tegur. Tegur juga kan. Tapi tegur macam tu. Kenapa? Air. Minum je kerja ni. Minum kerja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua tuan-tuan. Dalam amal ibadah terpaksa kena buat. Kalau tak buat, tak jadi, tak jalan. Kan? Kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hari ini kita makan berbuka, masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Lauk kita makan, ini konsep orang Malaysia berbuka puasa. First round, kurma dulu, air dulu, lek dulu kan. Lepas tu sokok dulu kan.
First round, second round, ringan-ringan dulu, buah kan. Ada apa, bubur ke apa kan. Third round, baru start nasi ayam. Nasi ayam berempah padu. Oh, tu nama panjang. Kalau ada nama panjang, bagi panjang ni. Orang kita semua nak tak nama semua viral-viral kan. Nasi ayam goreng asam pedas. Macam semua ada. Orang Melaka kena ada asam pedas semua. Okay, itu third round. Fourth round, round keempat. Ni belum solat maghrib kita tuan. Belum solat maghrib lagi ni. Baru round keempat. Belum solat maghrib lagi ni. Round keempat, datang bubur pula. Bang, bubur yang ni, kuih tiaw goreng. Kan biasa orang Melaka kan. Ada nasi, ada kuih tiaw, ada mi goreng. Kalau mak saya waktu kecil dulu, mesti ada nasi, ada kuih tiaw, ada mi goreng. Kan? Lepas tu, round ke-5. Kan? Aiskrim datang, bubur. Ni belum sampai maghrib, belum sampai maghrib, belum sampai maghrib lagi ni, belum sembahyang lagi ni. Kan? Aiskrim datang, bubur datang. Oh, anak balik bungkus roti john, makan lagi kan. Itu Kak Long balik, kalau abang Long belum balik, buat burger lagi ke apa kan. KFC bagai, makan. Belum sembahyang lagi ni, belum sembahyang, dah pukul 8 suku ni. Belum sembahyang ni. Dah, menyandoh. Dah. Aduh, cukup. Aduh, kenyang. Belum sembahyang maghrib ni. Kan? Belum sembahyang maghrib. Sembahyang Isyak, dah sembahyang maghrib semua dah lewat, awal waktu dah habis semua, dah habis waktu dah sembahyang Isyak pula dah. Itu tak pergi masjid, tak pergi surau. Puak dah memulih. Orang Perak panggil memulih. Memulih. Tu nak sembahyang tu, aduh, perut pula berbunyi tu yang balik awal. Kan? Tak boleh pergi masjid, surau dan sebagainya. Itu orang kita. Kan? Tuan-tuan, baca artikel berkenaan dengan pembaziran dalam bulan Ramadan menurut hukum Islam. Tuan-tuan, dekat Malaysia, bulan yang paling makanan dibuang. Makanan elok lagi, elok. Tapi dah basi lah. Elok tapi dah basi. Elok dah basi. Faham tak? Boleh Elok, basi. Dia elok tapi maknanya nak tak boleh makan dah 2 hari ke apa kan. Dia buang. Tuan-tuan, hari ataupun bulan yang paling pembaziran berlaku kat Malaysia bulan apa? Ramadan. Masya Allah. Kan? Kuih yang tak pernah jumpa setahun akan kita jumpa kembali bulan Ramadan. Tu ada viral kuih banyak. Lagi Melaka kan, kuih macam-macam kuih ada. Kan? Macam-macam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Pembaziran. Mulalah berlaku pembaziran. Kan? Nanti sahur kan tak habis, buang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Ini bulan Ramadan, kemuliaan Al-Mubarak, kita cemarkan dengan pembaziran. Kan? Tengok lauk kita buang ini. Buang lauk. Tak habis buang. Kan? Tak habis kita buang. Apa nak buang? Kau boleh makan. Dah basi apa, dah sentuh, makan, buang. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak sentuh yang ketiga muslimin dan muslimat hari ini tuan-tuan, jangan membazir dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tolong jangan bazir tuan-tuan. Kita syok berpuasa daripada pagi ya. Amal ibadah bagus. Sampai malam kita sia-siakan amal ibadah kita, iaitu pembaziran. Pembaziran berlaku, muslimin dan muslimat bazir. Tuan-tuan, bila perut kita dah kosong tuan-tuan, ini sains ni. Sebab itu kita orang Islam ni bagus suruh berpuasa tuan-tuan. Kan? Kalau macam kami kat madrasah, Isnin, Khamis dah biasa puasa dah, setiap minggu puasa. Kan? Isnin, Khamis kami wajibkan. Kalau tak puasa kau siap. Wajib puasa. Masuk madrasah kami, Isnin, Khamis puasa. Ustaz tak puasa. Ustaz banyak kerja tuan. Main nak pergi barang, nak beli ni. Lagi saya kena bawa kereta pergi sana, beli pasar, pergi pasar. Makan dalam kereta tak makan. Tapi hari ni tak makan lah. Jangan risau, ni wajib. Kan? Nah, budak kena puasa. Kan? Okey. Pembaziran. Sebab tu muslimin dan muslimat, tolong tuan-tuan ni terutama kaum muslimat kan. Jangan dengarkan sangat anak-anak tu nak makan banyak sangat. Tak termakan. Percaya cakap saya. Ni budak-budak tahfiz saya. Saya kami tu saya buat air apa? Air jagung. Tanya dia orang. Air mangga ada kan? Air panas ada. Tuan-tuan, dia minum air mangga je. Air TO mana sentuh? Kan? Ada kurma, ada buah semua macam. Makan kurma dengan buah, anggur dengan air 2 teguk. Nasi sikit dah kenyang. Kan? Kalau malam nak more lagi. Wah, ini orang Melayu kita ni. Lepas pergi surau masjid, ada makan masjid surau ada makan lepas more. Tak ada Oh, tak ada. Bang, tak ada bang. Tak ada bang. Saya ada sekali saya pergi ceramah tuan-tuan. Ada jemaah jumpa saya seorang. Ustaz, nanti dalam ceramah Ustaz cakap lah, tak ada makan ke lepas kuliah Ustaz? Oh iya ke? Okey bang, jadi saya kata bang. Tuan-tuan, lepas saya ceramah dia bagi tu.
Dia bagi air sampai sekarang dia bagi makan tu. Wah, setiap kuliah dia bagi makan. Wah, ini tak ada seorang tak ada Ya sebab dah kenyang mazir kan. Bang, sorry. Ha? Tak ada Alhamdulillah. Bang, minta maaf bang, saya dah sampai tapi tak dapat bang. tak dapat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. 3 Yang keempat, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, dalam saya masih sikit lagi tuan imam insya-Allah, 10 minit lagi insya-Allah. 10 minit lagi, 10 minit pukul 9 pagi. Kan? Saya pernah ceramah, tuan Puji sikit lagi 10 minit. Okey, 9. Syok-syok Allah, pukul 9 tu Ustaz. Oh, ramai dah tak ada tu. Kan? Yang keempat, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, bulan Ramadan, bulan untuk kita lipat gandakan amalan. Sebab tu kena paksa tuan-tuan. Sebab tu kena PKP. Sebab tu kena paksa kepada perbuatan kita. Bulan Ramadan, bulan untuk hari minggu untuk kita lipat ganda amalan kita, muslimin dan muslimat. Kalau sebelum ni subuh datang, alhamdulillah datang. Tapi sebelum subuh datang, solat sunat tahajud. Kan? Bawa dah bekal sahur ke apa, makan kat luar tu. Ada meja saya nampak ada, alhamdulillah. Boleh makan kat situ kan, sahur ramai-ramai, alhamdulillah. Kan? Sembahyang tahajud, dapat tahajud. Sebelum ni bagus dah, ustaz saya datang. Bagus bang, teruskan, datang sebelum subuh. Kan? Datang, ngaji dulu Quran. Sebab itu tuan-tuan nak menghafal Quran, tuan-tuan menghafal sebelum subuh. Sebab tu kami kat madrasah, pukul 4 dah bangun, 1 jam sebelum subuh, kami menghafal Quran. Walaupun ada pada tidur lah, biasalah budak-budak tidur, ada satu tidur. Kan? Tak apalah tidur, tak ada masalah. Kan? Janji Quran kat tangan, tapi tidur. Itu bestnya. Tidur dalam keadaan beriman tu. Kan? Pegang Quran tu. Kan? Ada budak pegang tasbih, tak kisah. Janji kau beramal ibadah kan. Kena paksa tuan-tuan. Budak-budak ni kau 4, kalau tak turun kau siap. Dengan ustaz lain kau boleh, dengan aku. Sorry muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Jadi keempat tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, 10 minit lagi insya-Allah. Amal ibadah kita kena fokus dan kena tambah betul-betul. Tambah tuan-tuan, kalau sebelum ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, lepas isyak kita ada program luar kan. Kalau boleh tuan-tuan, anjakkan sikit program tu. Beri laluan kepada kita untuk solat tarawih. Sini berapa rakaat? 8 ke 20? 8. Masya Allah, 8 je tuan-tuan. 8 kalau tuan imam baca kejap je tuan-tuan. Saya semalam start pukul 8, isyak 8.30 kan. Sembahyang sunat semua, sembahyang isyak 8 start tarawih 8.55, 9.20 dah habis dah 9 rakaat. Kan? Baca laju-laju sikit. Ya. Tak ada masalah. Tuan imam kita baca, okey, cantik. Kan? Tuan-tuan, setengah jam tuan-tuan. 8 rakaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, takkan tak boleh. Tuan-tuan pergi jalan, pergi Ion, pergi shopping bagai semua tu 2 jam. Kalau perempuan ikut jadi 4 jam. Minta maaf muslimat, hari ni kena korang InsyaAllah boleh Minggu depan saya kalau jemput lagi saya kena kampung lelaki pula tau. InsyaAllah hari ni saya kena kampung perempuan. Minta maaf geram saya sebab rumah tak ikut. Kan? Kalau bawa perempuan, bang, asal je perjanjian kami saya perjanjian. Perjanjian kami pergi makan dan pergi cari buku je. Ataupun nak cari barang rumah sikit lah, beli apa-apa sikit lah. Tetapi bila dah sampai, maka bertukarlah perjanjian tersebut. Nasib baik saya tak letak klausa. Letak klausa nombor last kali penutup, setiap pihak-pihak tidak boleh meminda sebarang bentuk perjanjian. Kalau saya letak klausa itu, habis saya saman dia. Ya kan? Sampai Ion, contoh Tesco Ion ke apa kan. Ion, bang ada diskaun sikit bang, boleh pergi boleh. Saya duduk luar kan. Bang, cantik baju tu je. Beli. Kan? Bang, makan sedap tu. Beli, jom makan. Hati dah berdebar. Sebab janji 2 jam, dah janji dengan orang semua kan. Kemudian, bang, sekejap pergi sana bang. Okey, jom ya, pergilah. Okey, dah start panas tu. Kan? Okey, tak apa. Bang, tempat sensitif untuk orang lelaki. Tak boleh masuk lah kita. Situ 1 jam tak cukup. Biasalah, orang perempuan tak kisahlah beli. Last kali bang, sekejap sikit lagi bang. Nak beli tudung. Okey, muslimin dan muslimat, tudung kena hati-hati kalau perempuan beli tuan-tuan. Macam-macam. Tak kena awning, tak kena dia punya slide semua jedah tu kan. Dia punya tu tak tajam, tak apa, tuan-tuan sabar je. Kan? Ada bawal ke, siakap pun ada, cencaru pun ada tuan-tuan. Saya kalau bab tudung ni tuan-tuan, pelik lah.
Macam-macam tu. Laki sempoi. Kain pelekat. Pak. Kain pelekat. Spender tak pakai. Lagi dah budak ni. Mana pakai spender budak ni kan? Tak pakai kain pelekat. Baju sarung. Kopiah. Pak. Pergi sembahyang. Perempuan. Kalau saya nak pergi kuliah. Paling jauh saya kat Kelebang. Masjid Syakirin Kelebang. Setiap Sabtu dengan hari Senin. Kuliah maghrib ke kuliah subuh. Kan? Kalau subuh tadi. Macam tadi. Contoh kan. 5.30 dah kena standby. Kena kejut dah. Sebab nak mandi dulu, nak iron baju dulu. Okey, kita lelaki pak siap jalan. Tapi bagus muslimat siapa nak masak untuk kita kan? Lelaki kan? Allahu akbar. Terima kasihlah muslimat ya. Itu yang keempat, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jangan membazir tuan-tuan Nanti makan, ustaz cakap makan apa yang ada je bang hari ni bang. Oi, pada aku beras aku beli tu. Oi, ikan aku beli tu. Ayam beli. Itu yang stok makin habis tuan-tuan. Sebab kita banyak membazir insya-Allah. Kan? Itu yang keempat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kelima tuan-tuan, saya nak sentuh sikit bab Al-Quran. Tuan-tuan, tolong jaga Al-Quran tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, paksa diri kita baca Al-Quran. Kalau bulan lain tak apa dah tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan tuan-tuan jadikan dia asbab untuk motivasi diri kita pegang Al-Quran tuan-tuan. Pegang Quran. Hari ni orang Malaysia tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Orang Malaysia letak Quran dalam kereta. Ui, masya-Allah. Ui, ini mesti imam ni letak Quran dalam kereta ni. Ui, sebab dia kata apa? Ada ustaz pesan ustaz. Dia pesan apa? Letak Quran dalam kereta tak accident tu. Saya cakap, habis kalau abang dah bawa 18, 200 tak accident apa je bang? Kan? Kalau abang dah traffic merah pun langgar tak accident apa je bang? Kan? Jadi muslimin dan muslimat, hati-hati tuan-tuan. Ada orang letak Quran dalam motor. Hati-hati tuan-tuan Kan motor boleh buka seat tu kan. Tempat isi minyak tuan-tuan. Jangan letak Quran kat situ. Kan kita duduk kat situ. Oh, ustaz pesan ni kena bawa Quran ni ustaz. Memang kena pegang. Letaklah taraga. Letak badut plastik tuan-tuan. Kan? Tak ada masalah. Letak dalam kocik. Kan? Oh, kena letak kocik. Boleh kan ada saiz kecil beli kocik. Tuan-tuan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah. Allah kata apa tuan-tuan? Bulan Ramadan bulan Quran tuan-tuan. Bulan Al-Quran. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau bulan lain tuan-tuan tak ada masa tak apalah. Bukan tak apa, tak boleh juga, tapi kena juga. Ustaz, jemaah saya tanya, ustaz, macam mana nak khatam Quran satu hari? Okey, khatam talaki ke, khatam hafazan ke, baca je. Khatam baca lah ustaz. Oh tu mana nak hafal ustaz? Okeylah, macam ni makcik. Ya. Satu juzuk ada 20 muka surat. Tuan-tuan, ada 20 muka surat. Cantik Allah susun untuk kita tuan-tuan. Subuh sampai isyak 5 kali fardu solat kan? Subuh ambil 4 muka surat. Subuh ambil 4 muka surat. Dua helai satu muka, satu helai ada 2 muka depan belakang. 1, 2, 3, 1, 2 ada dapat 2 muka surat, 2 muka. Kan? Subuh ambil 2 muka surat tuan. Macam ni sebelum balik kan ataupun dah sampai rumah, ngaji dulu 2 muka surat. Sadaqallahul azim. Selesai. Zuhur sekarang sementara tunggu zuhur ataupun sementara hari ni tak ada makan lunch shower Lunch shower tak ada ni jangan singgah makan tuan-tuan. Dah biasa makan. Zuhur ambil 2 muka surat, 4 muka surat lagi 2 muka. Kan? Surah Al-Baqarah contoh, kalau muka pertama subuh tadi alif lam mim innal ladzi mathaluhu sampai wa basyiril ladzi habis 3 muka surat, 2 muka surat. Kan tengah hari gang sambung ba'da wa basyiril ladzi wa idz qala rabbuka lil malak sampai belakang kan qulna bitu minha jami'a wa isnajainakum. Okey, dapat zuhur. Kalau sambung asar balik lagi 2 muka surat. 4 muka surat lagi. Maghrib ke? Selesai tak satu juzuk? Selesai. Tadarus Quran. Selesai. Ustaz, saya kerja tak tentu Ustaz. Saya shift. Okey, tak apa bang. Abang kerja shift. Saya bagi abang satu tips lagi. Ada 20 muka surat. Ambil subuh 1, 2 muka surat je tak apa. Sempat 1 muka surat 5 minit. 2 muka surat lebih kurang 10 minit. Tak sampai 10 minit tu tuan-tuan. 5 minit pun dah habis. Baca je bukan hafal pun. Baca je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sejarah tadwir biasa. Kalau tartil lama. Dan tartil Quran ni pada orang yang baru nak belajar tartil.
warattilil Quran tartila, itu yang lebih baik kan, ikut tajwid, makhraj huruf, hukum tajwid dan sebagainya itu diikut kan. Tapi kalau kami tak tahfiz, tajwid dia baca laju baca kan. Yang kedua, tak ada masa juga, tak apa bang, ambil satu hari satu hari ataupun satu hari ambil berapa tadi satu juzuk, okey nak satu juzuk ambil 2 muka surat. Ustaz tak mampu lah Ustaz datang solat Jumaat lagi. Ustaz nak tanya tak mampu Ustaz satu juzuk, makcik dah tua, pakcik dah tua. Okey tak apa, ambil sebulan satu juzuk, tak ada masalah. Susah sangat kan, saya bagi tip lagi. Macam kami sebulan dah kena wajib hafal satu juzuk. Kau tak hafal satu juzuk budak-budak tak boleh balik kampung tak boleh balik, mak ayah tak boleh ziarah kan. Saya satu kes tuan-tuan. Allah, ni pengajaran pada saya jugalah. Allah. Seorang bapa jumpa saya. Ustaz, anak saya tak reti Al-Quran. Allah, kenapa tak reti? Tak apalah Ustaz, okeylah. Kita pun terima dia kan, dia nak belajar. Ada interview tapi tak apalah, kita lepaskan dia belajar. Datang 2 bulan lepas tu datang. Jumpa anak dia nak balik kampung kan, 2 bulan sekali balik kampung kan. Ustaz, saya tanya anak saya ni Ustaz, juzuk amma pun tak hafal lagi Ustaz. Apa punya madrasah ni Ustaz? Kata pengurusi imam besar kan, ustaz-ustaz daripada Al-Azhar, daripada Yaman kan, daripada universiti-universiti hebat. Anak saya tak tahu, kenapa bang dia tak boleh ni dalam office, masa nak balik dia sign borang dalam office. Dia tak boleh baca lah Ustaz, dia stress belajar kat sini. Okey. Kenapa? Ada masalah ke bang? Yelah, saya ingat masuk madrasah boleh hafal Quran. Saya dah angin ni. Saya jadi panas juga tuan-tuan. Dia datang, belagak ada bagai kan. Tak apa, saya bagi sabar. Okey, so bang, macam mana masalahnya? Yelah, dah 2 bulan, 3 bulan, ngaji pun tak pandai lagi macam ni Ustaz. Apa Ustaz mengajar macam ni? Saya dah panas ni tuan-tuan. Saya bangun. Bang, abang jaga anak abang 14 tahun. Saya jaga anak abang baru 2 bulan. 14 tahun, abang pun tak boleh didik dia. Saya marah. 14 tahun abang jaga dia, Quran pun tak boleh baca. Saya dah 2 bulan, dah habis Iqra' 1 sampai Iqra' 6 bang. Alhamdulillah. Syukurlah dia dah boleh kenal huruf makhraj, dia tahu. Dia diam, sampai sekarang dah berhenti budak tu. Berhenti, kalau sambung aku berhentikan dia juga. Kan? Wanted kalau dia datang tulis gambar dia jangan bagi masuk madrasah. Marah tuan-tuan. Kan, tuan-tuan, kita jaga anak kita 14 tahun tuan-tuan, Quran pun tak kenal. Kau hantar madrasah, ingat madrasah ni apa? Mesin basuh ke apa? Kan? Hantar, dah kotor hantar. Lepas tu keluar, kotor balik, hantar mesin basuh. Dobi. Ini saya kena betulkan perspektif pasal madrasah. Sebab tu orang kita ni tuan-tuan, anak, minta maaf adik-adik saya cepat cakap. Lepas tu kita hantar anak kita yang lemah, hantar masuk madrasah. Anak kau dapat 8A sebelah kau hantar MRSM. Kan? Saya tahu. Sebab ayah saya cikgu sekolah sama penuh, sekolah sains sama Syah. Adik saya mengajar MRSM sekarang masa NJB. Kan? Kakak saya lecture GTM Lendu. Saya tahu konsep pendidikan kat Malaysia ni. Saya pun bekas pelajar universiti juga. Kuala Islam Kelang juga. Bekas pelajar universiti juga. Kan? Pandai je cari universiti-universiti. Cari kolej-kolej hebat. Anak yang tak elok, anak yang yang tak boleh pakai, tak boleh pakai. Hantar madrasah budak ni bang. Hantar madrasah. Jadi bagus, alhamdulillah. Kami ada kes tuan-tuan. Pelajar ni memang dah tak boleh buat apa. Siap ada rekod polis. Kami ada siap boleh buat lawatan seminggu sekali. Dia kena buat report polis. Dia macam kena buat daerah Sebab kami dia dah lebih umur 18, kita ambil ada 2 orang, seseorang dululah. Kan? Siap buat report polis. Setiap minggu kena pergi mahkamah. Tak apalah, kita faham lah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Nak cerita apa? Alhamdulillah bagus dah tu keluar. Sebab kerjasama daripada mak ayah baik. Mak ayah pun terima, Ustaz, saya tak respect apa-apa Ustaz. Ustaz ambil jadi orang yang baik pun tak apa. Tak hafal Quran pun tak apa. Tapi dengan izin Allah, hafiz Quran 30 juzuk. Masya Allah. Tak tahu benda. Masuk kosong. Quran tak reti. Quran boleh baca. Biasalah, basic. Tapi masuk 5 tahun, masuk tahun ke-6, alhamdulillah 30 juzuk Quran. Khatam. Tapi tak buat syahadah lah. Syahadah ni macam Al-Hafiz kan. Dia kena syahadah. Kan? Nak cerita apa muslim dan muslimah, Al-Quran, bulan Ramadan, jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Kalau kita tak reti, minta maaf tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca Quran, ataupun kita tak ada orang nak ajar, kita pun cuba ajar, tak ada masalah, muslimin dan muslimat. Mungkin seorang ni atau taman ke ada buat kuliah Quran, datang ramai-ramai.
Jangan kuliah yang ni kau datang, Quran kau datang. Jangan macam tu. Quran datang, insya-Allah. Kan? Ustaz, saya tak ada masa sangatlah Ustaz. Okey, tak boleh bang. Okey, tak apa. Sebulan tadi 1 juzuk. Sikit lagi. Tuan Musik, Tuan Imam, 10 minit lagi. InsyaAllah. 10 minit lagi. 10 minit. Ini baru tengah ni tuan-tuan. Kalau kita bawa kereta Melaka nak pergi Perak, baru sampai Damansara ni tuan-tuan. Baru sampai Rawang ni. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Sekejap lagi. Tanjung Malim, Behrang, Siem River, Sungkai, Tapah, baru Batu Gajah. So ada lagi 5 perhentian. 5 kali 10, 50 minit lagi. InsyaAllah. Kan? Sejuk selesa kat sini. Alhamdulillah. Yang ke apa muslimin? Ustaz, saya tak ada masa lah Ustaz. Tak ada masa apa? Tak ada masa nak baca Quran. Okey bang, tak apa bang. Saya bagi abang tips. Buat 1 bulan 1 juzuk. Kan? 1 bulan 1 juzuk. Macam mana Ustaz? 1 bulan 1 juzuk ada 20 muka surat. Ambil 1 hari setengah muka surat pun boleh. Tak ada masalah. Atau 1 hari 1 muka surat. Masuk hari yang ke-20, muka surat yang ke-20, 21, hari yang ke-21 kan. So dah khatam 1 juzuk Al-Quran. Khatam baca talaki ataupun baca biasa. Oh, okey Ustaz boleh. Datang lagi seorang jemaah. Ustaz, saya tak ada masa lah Ustaz lagi Ustaz. Okey bang, tak ada masa. Setahun, ambil 1 juzuk pun tak apa. Alhamdulillah 1 tahun. Kan? Setahun ada 365 hari. Kan? 1 juzuk ada 21 muka surat. 1 hari baca lebih kurang 3-4 ayat pun cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Teruk betul kita tuan-tuan. Ada teruk lagi? Ada. Mesti ada punya package ni. Datang seorang jemaah lagi pada saya. Ustaz, tak ada masa lah Ustaz. Tak apa bang. Seumur hidup abang, sekali khatam pun jadi. Sekali khatam pun jadi. Macam mana Ustaz? 1 hari ambil 1 muka surat. Ambil 1 ayat pun cukup. Kan? Sebab umur kita berapa? Contoh umur kita, setahun ada 365 hari kan? 365 hari kali umur kita berapa tahun lah? Contoh 70 tahun. So, ayat Quran ada 6,666 ayat. Ada setengah pendapat 6,230 ayat. Tak kisah. Okey, buat hari yang ke ayat 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Kan? 1 hari 1 ayat atau kalau umur kita panjang, 1 hari 1 huruf pun jadi. Dan 1 ayat macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Ui, teruk kita tuan-tuan. Bukan teruk, ini apa lagi teruk apa? Teruk gila lah. Teruk gila. Kalau Melaka tambah lagi, teruk gila. Orang Melaka tak nak sebut tuan-tuan. Teruk gila. Kan? Ustaz tak ada masa lagi dah Ustaz. Tak apa. Ada. Saya ada package lagi. Package apa? Seumur hidup ataupun sampai abang meninggal dunia pun tak apa bang. InsyaAllah abang boleh baca Quran. Macam mana? 1 hari 1 huruf. B. Sadaqallahul Azim. B nak baca bismillah kan? B ba kasrah B, ba baris kasrah B kan? Ataupun huruf hijaiyah, buka Iqra 1 sampai Iqra 6. 1 hari 1 huruf. Kan? Okey, bismillah biasalah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alif atas A, alif fathah A. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, teruknya kita dengan Allah, teruk gila. Teruk. Kan? Ustaz, saya tak ada masa lagi Ustaz. Okey, ada package lagi Ustaz. Package-nya lantak kau. Dah kau tak ada masa sangat. Kan? Untuk Allah kau langsung tak ada masa. Okey bang Boleh bang? Okey. Ingatkan bateri habis. Bateri ada lagi bang? Okey, saya ada lagi 21 jam. Ada bateri lagi? Ada. Mic kau tak bawa? Allah, kau mic ni so nak kena aku ni kan. JK punya matik. Dia JK teknikal dah. Dia kalau pergi mana saya ikut. Kan, syok sikit dapat ikut kan. Tapi tak ada makan. Tak ada makan. Teruk kita tuan-tuan. Teruk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi teruk kita kalau kita meninggal dunia. Kata tuan guru saya, Al-Muallim Ustaz Abdul Razak, saya belajar kat Kelantan tu, seorang guru daripada Patani, Kelantan, Thailand, mengajar saya. Lagi teruk kita di hadapan Allah kalau kita meninggal dunia, kita tak sempat, tak reti baca Al-Quran. Allah. Tuan-tuan, macam mana kita nak solat tuan-tuan kalau kita tak pandai baca Quran? Kan kita solat baca Fatihah kan? Alhamdulillah. Ya, tapi kita tak reti baca, macam nak solat? Sebab itu kena belajar. Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu umat aku
Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, hormati guru-guru kita. Hormati anak kita ada cikgu, hormati. Wah, hari ni viral kan? Viral seorang pensyarah hina seorang pelajar. Viral. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya tak ramai pot pasal benda ni, tapi ada seorang jemaah, saya respon, saya komen dalam grup WhatsApp kami lah. Ustaz, apa pendapat Ustaz? Seorang pensyarah hina, seorang budak P40, tak ada laptop semua bagai. Saya cakap mudah. Selama hari ni, pelajar kurang hajar dengan guru tak pernah pun diviralkan. Mudah saya cakap. Hari ni bila guru kurang hajar dengan pelajar, bukan kurang hajar pun, dia cakap biasa orang tua kan. Kadang-kadang kita terlampau, kadang-kadang kan. Selama hari ni anak murid kita kurang hajar kita. Ada viral kat Sabah Khabar? Tak ada. Anak murid pecahkan kereta cikgu, mana pernah viral? Kan? Anak murid bantai cikgu, mana pernah viral? Kan? Ayah saya punya kereta dulu pernah kena calak kat Mosek, tak pernah viral kan? Sebab ayah saya warden kan? Orang mana suka warden macam saya, orang tak suka saya warden. Wah kan, contohnya lah kan? Tapi hari ni bila seorang pensyarah hina pelajar, oi kan? Sebab itu Nabi kata, man ana, apa, seorang ada qasidah ataupun selawat Nabi selawat qasidah, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama akhwakum. Man ana, siapa aku tanpamu guru. Memang dari sudut satu perspektif dia salah, itu betul. Dia tak boleh hina macam tu kan. Tapi dari satu sudut yang lain, tak boleh lah kau sengaja macam tu kan. Pelajar ni pun satu muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala. Sebab tu jangan pandang satu pihak. Allah kata apa dalam Quran, datang suatu fasiku iza jafasikum binaba'in fatabayyanu. Kena siasat. Jangan dengan satu pihak. Sebab tu berlakunya fitnah. Hari ini macam-macam berlaku sebab dengan satu pihak kan. Dia tak boleh lah tembak dia. Sebab tu muslimin dan muslimat, itu yang keempat kan, tentang baca Al-Quran. Sebab tu muslimin dan muslimat, jadikan Quran jadi teman kita kan. Syafa'atul li ashabi, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafa'atul li ashabi, dia akan memberi syafaat kepada kita. Syafaat tu memberi syafaat kepada li ashabi, kepada pembaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, handphone kita ada masa kan tuan-tuan main handphone kan? Ada masa sebelum tidur pun main handphone, betul tak? Orang dah tua-tua contoh makcik-makcik pun main PUBG tuan-tuan. Betul, ada jemaah saya main PUBG, umur dah 50-60 tahun. Makcik main, Ustaz main cakap je, saya pun main PUBG Ustaz. Apa nama makcik? Nama game apa nama tu? Nama game, nama dia punya password apa? Nama username dia kan? Dentex. Dentex tu. Nama makcik apa? Makcik Rokiah. Allah. Ini kan orang panggil nama gelaran kan. Rokiah panggil Kak Rock. Ada nama Rokiah, minta maaf Kak Rokiah. Ada ke tak ada kan? Tak ada, boleh bantai. Ada? Tak ada. Tak ada kan? Nama Fatimah ada tak? Tak ada juga. Fatimah panggil Fat, Kak Fat. Fat, F-A-T. Tonton, F-A-T tu bahasa Inggeris. Gemuk. Tu panggil Fat tu yang tu. Gemuk. Gurau-gurau saja. Nama Khadijah ada tak kat sini? Khadijah. Tak ada Sini nama apa semua? Nama Feli, Syafriana ke apa semua ni? Nama apa? Nama barang. Ada nama Khadijah. Khadijah panggil Katie. Katie tu bahasa Inggeris kucing tu. Cat tu. Kitty, Hello Kitty, kucing tu. Kan? Kita tak tahu membantai sebut. Kan? Hati-hati muslimin dan muslimah rahimakumullah. Macam bahasa Arab, qalbun dengan kalbun. Tuan-tuan kalau salah sebut hati kalbu, dia salah. Dia kena hati qalbu. Kalau bahasa Arab kalbu tu minta maaf tuan-tuan anjing. Kaf, lam, ba. Kalbun, anjing. Kalau qalbun, qaf, lam, ba. Qalbun bau hati. Hati-hati tuan-tuan bila sebut kalbun dengan qalbun.
Hati-hati kan. Contoh apa lagi bahasa Arab kan yang lebih kurang masuk sama lagi. Ibrah. Ibrah, ain ba rota marbutah. Ibrah, ini kita sedang belajar ini. Pengajaran ilmu pengetahuan ibrah. Kita dapat ibrah daripada kuliah kita ini, insya-Allah, amin. Tapi kalau ibrah, tukarkan ain dengan alif. Ibratun dengan ibratun. Ibrah, ibrah. Ibrah apa? Ibrah. Jarum diet tu. Ibratun. Wah, hati-hati tuan-tuan. Kan? Jadi jangan sebut nama panggilan. Tapi Ustaz, nama Ustaz Roy tu. Oh, Roy tu hati kau keras. Kan? Dulu waktu mestilah tuan-tuan, saya kat Universiti Malaya dulu fakulti undang-undang. Saya peguam tuan-tuan, ambil fakulti undang-undang, alhamdulillah dah habis chambering, dah ada lesen, dah ada company sendiri, alhamdulillah ada partner sendiri, alhamdulillah, partner firm lah, alhamdulillah. Naik scrambler tuan, naik scrambler kan. Ayah belikan scrambler, time tu Melaka viral scrambler. Beli ayah belikan KTM. Boleh. Sebab apa? Sebab dapat masuk universiti lah kan. Ayah belanja lah motor sebiji kan. Allah, dapat lah kan. Itu yang keempat, muslimin dan muslimat. Dan yang terakhir, saya masa lagi 10 minit. Last. Ni betul-betul last punya 10 minit. Saya janji insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu tak pergi mana kan? Bukan nak masak pagi pun kan? Tak ada kan? Tak ada masak ini ya, insya-Allah kan? 10 minit lagi insya-Allah. Ni betul-betul punya 10 minit. Yang terakhir, muslimin dan muslimat rahimakumullah, paksa diri kita untuk banyak bersedekah bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, ma naqasat malun 'abdin min sadaqah wa anfiqu fi sabilillah fastabiqul khairat. Masya-Allah. Ayat dalam Quran banyak tuan-tuan pasal sedekah. Hadis Nabi banyak pasal sedekah. Tuan-tuan, bulan Ramadan gandakan sedekah. Kalau tadi sedekah ada tabung tadi, tabung gerak tadi kan. Tuan-tuan bagi tak? Letak kena bagi Jangan main gerak. Kalau saya kat madrasah kan, kalau kita kuliah kan, bang tu tabung tengah gerak tu bagi, kalau dia cakap tu kan, woi bagi dia RM1 woi. Kan? Kalau dia cakap, muslimin dan muslimat nak cerita pasal bab, minta maaf ambil masa sikit 5 minit. Seorang jemaah jumpa saya kan kat surau, saya jaga tabung masjid kan, surau. Saya seorang pegang kunci dengan rumah saya sebab dekat rumah saya kerja pejabat kan, dia pegang kunci surau. Ustaz Roy, kenapa? Minta maaf Ustaz. Kenapa bang? Semua dah balik, semua dah pukul 2.30 dah habis khutbah Jumaat kan. Ni kisah lama tuan-tuan. Semua dah balik. Ustaz, nak jumpa Ustaz macam masalah besar ni Ustaz. Bang, kenapa? Tadi waktu khutbah Jumaat kan lalu tabung gerak tu kan. Saya macam terlelap sikit lah Ustaz. Saya keluarkan. Rupanya masuk 50 Ustaz. Aduh. Habis tu apa masalahnya bang? Ustaz, itu duit nak bagi ke anak lah Ustaz. Habis apa nak? Okey Ustaz ambil RM5 lah Ustaz. 45 belen boleh bagi pula tak? Alamak, saya cakap macam mana ni bang? Yelah saya buka tabung sekejap. Buka tabung memang betul. Dia 50 seorang tu kan. Biasa kita bagi RM1, RM5 kan, RM10 dia bagi RM50. Memang ada. Saya bang, ni dah bang. Betul Ustaz, lipat pun betul Ustaz. Saya lipat kecil-kecil punya. Kecil, lipat kat kain kan, orang lelaki. Sebab tu kata arwah atuk saya, kau pergi mana-mana kalau kau pakai kain pelekat, tak ada kocek t-shirt kan. Letak sini, RM1 ni. Gulung. Kan? Bila nak sedekah dah tak jumpa duit. Dah masuk dalam kain. Kan? Gulung. 50 Ustaz betul. Habis apa nak sedekah apa? Ustaz ambil RM5 Ustaz. Okey. Bulang. Tuan-tuan, Masya Allah. Ada orang macam tu Wah, nak cerita apa ni? Ada orang minta balik Minta 50 Tuan-tuan, kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkira. Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuqsuha. Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuqsuha. Jangan berkira dengan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau engkau nak kira dengan aku nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuqsuha, kau pasti tak akan dapat kira nikmat aku pada kamu, wahai hamba-hambaku. Kita bangun pagi tuan-tuan, Allah bagi kita hidup kan? Kita hidup bangun pagi, kita hidup lagi. Cuba dari pagi kita kan ambil nafas. Kalau daripada pagi sampai malam, sampai sekarang sampai pukul 8 subuh ni lah, 8.10 ni, berapa ribu dah kita ambil nafas dengan Allah? Berapa ribu dah? Tuan-tuan, katakanlah dah 10,000 lah, dah 1,000 tak nafas, 10,000 kali 100,000.
Allah cas tak banyak kan. Package lah, 10,000 1 sen. 10,000 1 sen. Kalau 1,000 dah RM1 Dah RM1 dah, RM1. Bawa 1,000 subuh dah dah RM1. Zuhur kan RM2. Asal kan dah RM3. Kata sampai isyak, cincai lah. Package Allah bagi RM5 satu hari. RM5. Atau RM3 lah. Kita hidup dah berapa lama tuan-tuan? Kata umur kita paling tua kat sini umur 80. Ada 90. Ada umur 80 kat sini, 90 tak ada Paling tua kat sini sebab saya rasa kagum kalau umur panjang, alhamdulillah. Nak minta doa dengan dia. Apa rahsia panjang umur? Jangan marah-marah isteri. Masya Allah. Habis kalau aku ni umur 40 dah meninggal ke apa? Selalu marah rumah kan? Orang perempuan nak umur panjang, jangan benci suami. Kan? Ini tips betul ni. Kan? Jangan masak muka suami. Buat air. Okey bang. Tengah iron baju. Yang tolong jap. Okey bang. Letak baju. Apa masalah? Tengah masak. Yang kejap tolong angkat baju. Okey bang. Tutup api. Pergi lah. Tapi kita ini sabarlah bang. Orang tengok. Kau siap. Tak sekira aku akan bermula kejap lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Tuan-tuan, apa tadi? Saya cakap tadi? Sedekah. Masya Allah. Fokus tuan ni. Alhamdulillah. Kan? Saja nak test je. Kita ada. Sedekah tuan-tuan. Subuh sekejap lagi. Sedekah lah tuan-tuan. Ni nak keluarkan tuan-tuan. Kalau tabung tu boleh cakap dengan kita. Dahsyat kita pun. Masak kita tuan-tuan. Kan? Kalau muslimat jangan lupa bagi duit dulu. Keluar tu sedekah dulu. Macam ada gurau-gurau. InsyaAllah. Tuan-tuan, insyaAllah muslimin dan muslimat, saya tegur diri saya dan diri tuan-tuan, sedekahlah banyak-banyak dalam Ramadan. Sedekah banyak-banyak sampai sebagian ulama kata apa tuan-tuan? Kita buka puasa, kawan kita buka puasa dekat masjid contohnya, lauk yang sama, hari yang sama, buah yang sama, air kotak laici, kurma 2 biji, 3 biji, nasi biryani sama, dua sebelah-sebelah. Tapi nak sedekah juga, macam mana? Ambil air ni, bagi kat orang ni. Nah, aku bagi kau sedekah hari ni. Kawan ni pula bersedekah hari dekat kita. Sama, itu sedekah juga. Ya. Sekali dia bagi hari ni, dah dia dapat 2 hari kan. Jangan kau tak lari pada muka kau. dia minum 2 hari. Tak apalah, pergi ambil kat belakang ada air kuih ke air apa minum. Ya. Sampai begitu sekali kena sedekah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ni lagi saya tengok ada banyak tabung Habib Bagil. Yang selalu merasa saya Habib Bakir. Ada juga ini Habib Bakir. Tuan-tuan sedekah tuan-tuan. Untuk orang agama tuan-tuan. Sedekah insya-Allah. Atau ada tabung penceramah kan. Macam saya ni kan ada kan. Yang tabung tu masuk banyak-banyak sikit kan. Yang itu pasti masuk banyak-banyak sikit. Bukan saya pun untuk merasa insya-Allah. Ya. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sedekah subuh. Ada satu malaikat yang akan sentiasa berdoakan orang yang sedekah subuh. Ya Allah, tambahkan rezeki pada orang sedekah subuh hari ini. Masya Allah. Datang satu malaikat lagi, kan? Ya Allah, orang tak sedekah subuh, kalau anak kita, ya Allah. Allahu Akbar. Dahsyat tak? Ada buat duit tak? Kalau tak bawa, balik, datang balik, ambil duit. Kan? Bagi. Sekarang ni kena, Tuan Imam kena letak satu borang online, transfer online. Kat situ. Letak nombor akaun. Saya transfer online. Ini kan mudah. Ujung jari je boleh transfer Maybank to you, CIMB klik, semua boleh. Tuan-tuan, sikit lagi 10. Last, ni 10 minit lah. Ni betul ni 10 minit. Sedekah tuan-tuan sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah tuan-tuan sedekah, banyakkan sedekah. Beri anak yatim makan. Kan? Beri fakir miskin makan. Tuan-tuan, jiran kita susah kan sekarang ni, bagi dia makan. Ustaz, jiran saya kereta besar, rumah besar, apa tak ada duit? Tuan-tuan, kita tak tahu kesusahannya. Mungkin dia dulu ada banyak duit, sekarang tak ada duit, tuan-tuan, PKP dan sebagainya kan. Bantu rumah Allah ni. Saya tengok ada gerobok rezeki kan, ada tabung rezeki kan. Bagus orang ni, bagus. Kan? Suami cantik lah tuan-tuan, pengurusan cantik, alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan sedekah lah tuan-tuan. Tabung banyak ke depan. Tuan-tuan, seorang guru saya tanya pada saya, Roy, kalau enta orang minta sedekah, enta bagi duit tak? Allah, yang itu jahil, kita jahil tentu. Yang itu kat Kelantan, Ustaz tanya, Ustaz apa? Ustaz Abdul Sattar, sama orang Thailand juga. Sebab kita punya merasa dekat dengan Thailand, kat Kota Baru, bagian Pasir Mas sana kan. Kalau datang seorang anak yatim ataupun datang seorang peminta sedekah, datang pada enta, datang seorang rajulun, datang budak kecil datang pada enta minta duit. Bagaimana? Kaifah?
Bagaimana anda nak buat? Oh, buat apa bagi ustaz? Tak payah bagilah ustaz. Entah menipu ke apa. Okey, jawapan kamu soal lagi? Kan? Tak bagi ustaz. Sebab itu budak kecil. Dia kata apa tahu tuan-tuan? Tuan guru saya kata kepada saya. Sampai sekarang saya ingat. Dia kata apa? Datang seorang anak kecil datang minta sedekah pada kita. Jangan halau. Tuan-tuan, jangan halau saya sekali. Saya tegur tuan-tuan, jangan halau, jangan marah. Tapi hari ni kan kita marah. Oi, pergi. Oh, sampai tu hajar. Lari kesiap dah tu. Lari kan. Tuan-tuan, jangan halau. Sebab apa ustaz? Lima anda ya ustaz. Kenapa ya ustaz? Lianna, sebab kerana Allah yang datangkan dia kepada kita. Allah yang datangkan dia pada kita, nak kita buka dompet kita sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok kita ni pemurah ke tidak. Sebab itu datang budak kepada kita. Asal aku je ustaz, kenapa? Lima anak je ustaz, kenapa? Orang datang pada kita je ustaz. Sebab Allah nak uji kamu punya rezeki. Kan tu baru dapat gaji. Ini berapa bulan? 3 bulan. Dapat gaji kan? Sekurang-kurangnya kena sedekah subuh 50 sekarang ni. Kan kena sedekah tuan-tuan. Datang, kita tengah isi pam minyak. Datang seorang jual karipak, jual popiah. Kan? Datang jual kismis apa kan? Janganlah tuan-tuan. Kita mampu pakai kereta tuan-tuan. Kita isi minyak hijau. Isi minyak hijau tak tahan, tak nak kalah. Kan? Kereta besar. Kan? Nak pergi jalan, nak pergi bercuti, isi minyak pam, pakai smart-smart, pakai kot, pakai tie, pakai kasut kulit, pakai seluar. Kan? Orang minta RM1 pun kita mencari, mencarut, mencaci dan sebagainya. Masya Allah. Ini salah kita ni muslimin dan muslimah. Allah nak uji kita sikit je. Kan? Kita tengah makan dekat restoran makan, datang kucing datang. Tuan-tuan, kita sepak kucing tu, pergi syuh. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak pelanggan, kucing datang kat kita seorang je tau. Tuan-tuan tak perasan ke? Malaikat Allah yang suruh datang kucing datang pada kita tau. Nak suruh kau makan chicken chop, lamb chop RM30-40 tu. Lamb chop tambah lagi, sering tambah lagi, lamb chop lagi, fish and chip lagi, RM60 kau mampu beli, mampu bayar. Makan ikan bakau dekat Teluk Mas tu. Saya Teluk Mas tuan-tuan. Ikan bakau banyak tu. Datang Teluk Mas kan tuan-tuan. Orang Melaka semua kan. Dah pernah datang Teluk Mas. Datang singgah ke merasa saya. Bungkuskan saya satu ikan bakau. Kan? Nak cerita apa tuan-tuan? Kita sanggup makan ikan bakau RM100-200. Betul tak? Satu family kita sanggup bayar RM200-300, satu keluarga bayar. Kucing datang kat kita. Kepala ikan tak makan pun. Kau campaklah sikit ke bawah. Kucing datang, dapat ikan pun lagi. Bawa pergi makan. Datang kucing lain, gaduh, kesian datang lagi kita. Bagi lagi ekor. Kita makan ekor tak kan? Bagilah ekor nak. Pergi campak jauh-jauh. Pergi makan sana. Cakap sikit. Pergi makan sana. Miau. Pergi makan sana. Dia minta sisa je tuan-tuan. Dia minta sisa je. Tak minta seekor. Kalau dia minta, jom dia tarik pergi kat kaunter tu. Nak siakap pun pergi. Nak bagi tak? Kan? Ikan pari tu. Kan? Kita pun tak nak bagi kan? Saya pun tak bagi. Tapi bagi tulang kan? Bagi tulang. Kan? Dia minta tulang tu tuan-tuan. Miau pada dia berzikir tu. Kita memang tahu kan? Kita tak tahu tu bahasa dia lah. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Kan? Dia minta kita sebab apa? Allah nak kita tak tengok kita ni pemurah ke tidak. Kan? Kata orang jual kismis RM1 lah. Beli lah tuan. Ni RM1 lah abang. Ambil. Tak apa. Ni bagi orang lain. Kan? Tak cukup lah. Sedekah pada orang. Tuan-tuan yang keempat, yang kelima tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan banyakkan bersedekah bulan Ramadan. Banyakkan sedekah, banyakkan sangat bersedekah. Pergi bazar Ramadan, beli air, beli lebih sikit, beli lebih dua. Jiran belah kanan, jiran belah kiri. Nah bang, ni Kak Long ni, Kak Leha ni ambil. Ni Kak Munah ni bagi dah. Settle masalah. Sedekah setiap hari. Kan? Kalau tak ada duit sangat, sedekah tenaga kita. Datang surau ni bersihkan kolah ke, bersihkan jalan raya ke apa, sampah-sampah, bawa pupuk ke apa kan. Kutip sampah insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat insya-Allah ni dah habis betul. Dah habis dah lapas setengah. Saya janji dengan diri saya lapas setengah habis dah. Insya-Allah lapas setengah habis. Tuan-tuan pun nak balik kan insya-Allah. Lapas setengah saya berhenti insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, khulasah al-khulasah. Kesimpulan kita pada malam ini insya-Allah muslimin dan muslimat, pertama, nak buat apa-apa tuan-tuan hari ni kena paksa tuan-tuan. Kena. Kalau kita pun tak suka tuan-tuan.
Saya kalau tak paksa diri saya datang, saya tidur je sekarang ni. Contoh lah. Tapi kita kena paksa. 5.45 dah gerak daripada madrasah. Tadi dah makan sahur, terus gerak pelan-pelan. Tanya budak-budak ni. Kan, gerak pelan-pelan. Dari drop makan sini dalam setengah jam, 25 minit lebih kurang. Kan, datang. Kan, datang. Ada orang call. Pukul 9. Sebab saya ada kelas Quran pukul 9. Kan. Jadi muslimin rahimakumullah. Datang. Paksa diri kita. Paksa. Ni budak-budak ni kalau saya tak paksa ikut, tak ikut, biar dia tidur sekarang ni. Kan? Paksa ikut, mesti kau ikut aku. Kan? Paksa doang. Paksa diri kita untuk lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tarawih malam kan datang. Paksa diri kita datang. Istiqamah sampai malam ke-29, malam ke-30. Kan? Sebab kita dah mindset dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab kita dah mindset dalam diri kita hari ini, orang masyarakat Malaysia ini, malam 20 tak payah datang. Tuan-tuan, sebenarnya malam 20 ke atas tu lah kena datang. Tapi hari ini malam 20 kita dah tak datang. Sebab apa? Malam 20 tu malam Lailatul Qadar, tuan-tuan, 20 ke atas tu. Kan? Kita beribadah malam tu kan. Kita istiqamah, kita qiyamulail pada malam itu, tahajud dan sebagainya. Kan? Tapi malam 20 dia datang juga, datang. Datang, ramai datang tu, satu keluarga datang. Datang mana? Tu, uptown. Pergi shopping jalan dulu. Kan? Datang. Kan? Time tu dah sibuk persiapan untuk raya kan. Tak apalah, boleh buat persiapan, tak ada masalah. Tapi ibadah dulu insya-Allah. Kan? Allah kita dahulukan dulu insya-Allah. Itu yang pertama, muslimin dan muslimat khulasah. Yang kedua, muslimin dan muslimat Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran, tuan-tuan ya. Insya-Allah khatam Al-Quran. Kalau boleh setiap hari ada tadarus kan? Tadarus kat sini ada tadarus kan? Baca Quran, tuan-tuan. Tak apalah, tak reti tak apa. Ustaz, saya malulah ustaz nak ngaji Quran. Kan? Saya cakap satu je, tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan manusia kita tak apa. Biar kita malu dengan manusia tak apa. Tapi kita takut dengan Allah, kita berhadapan dengan Allah nanti, tuan-tuan. Kita takut Allah ambil nyawa kita ketika kita jahil dalam Al-Quran, tak tahu baca Quran. Allah, itu lagi malu sebenarnya, muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Kan? Biar kita malu dengan manusia. Duduk, tak pandai macam duduk kat tepi tu, duduk kat tangga tu, dengar ngaji Quran, dapat pahala tak? Dapat pahala dengar, dapat pahala datang masjid, datang surau, duduk dalam rumah Allah, duduk dalam halaqah zikir, halaqah ilmu dan sebagainya kan. Duduk je. Duduk, tuan-tuan dapat pahala, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Duduk. Datang baca Quran kan. Dia nombor 2, nombor 3, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan kan adalah bulan ibadah. Syahrul ibadah. Bulan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulun habis, tuan-tuan. Bulan Ramadan pulun habis. Habis punya pulun lah. Ada kuliah subuh datang, ada kuliah duha lagi datang. Kalau tak ada masyarakat datang, tak ada masalah. Kuliah maghrib, tak ada sekarang tak datang kuliah kan. Solat maghrib, kan, berbuka, solat isyak, solat tarawih, jemaah, teruskan datang. Tuan-tuan, datang. Jangan tinggalkan. Setahun sekali kan tarawih, setahun sekali. Bukan setahun setiap hari, witir setiap hari. Oh, Ustaz, saya ada buat kemulan bulan apa? Bulan 12 ada Zulhijjah dengan Rajab itu. Insya-Allah tuan-tuan kat surau kita ada solat apa ni? Tahajud malam ni insya-Allah, dan kita akan tutup dengan solat witir insya-Allah ya. Datang. Ustaz, mana witir Ustaz? Witir bulan Ramadan je Ustaz. Wallah. Witir ada boleh buat setiap hari tuan-tuan insya-Allah, bukan tarawih bulan Ramadan saja insya-Allah. Yang ketiga, yang keempat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, habiskanlah pahala kita nanti tuan-tuan paksa diri kita untuk terus beramal ibadah, fokus dalam ibadah bulan Ramadan insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan cuba tuan-tuan terutama solat. Tuan-tuan buka satu artikel dekat Malaysia ni, seorang motivator dan seorang pakar Islam buatkan satu kajian modus operandi ni apa kepada berapa juta responden, berapa ratus ribu responden. Tuan-tuan, dekat Malaysia saja 85% orang tak solat. Tuan-tuan boleh buka internet, tuan-tuan search pakar motivasi dan juga seorang ilmuwan Islam yang kita terkenal. Dia buat kajian orang Melayu Islam yang dah akil baligh, yang dah cukup umur sampai umur 55 tahun. 85% orang Islam tak solat dekat Malaysia. Allahu Akbar. Apa sebab faktor yang pertama tak tahu, jahil. Yang kedua tak ada masa. Yang ketiga tak tahu kenapa perlu solat. Allahu Akbar, muslimin. Bukan kata saya hebat, tak. Nak cerita apa ni tuan-tuan? Ceritanya apa ni? Apa sedang berlaku ni, muslimin dan muslimat? Apa sedang berlaku kat negara kita hari ini, muslimin dan muslimat? 85% orang Islam dah cukup
sempurna, faktor semua dah lukuk, dah okey, dia punya ciri-ciri semua okey, tapi tak solat berjemaah dan tak solat fardu. 80% ni maksudnya tak solat 5 waktu, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekali solat kita tinggal berapa ribu tahun kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dekat dunia lagi Allah dah balas pada mereka yang tak solat. Kan? Rezeki tak berkah, dalam azab kubur akan dimakan oleh seekor ular asyuja'. Kan? Dalam kubur, masya-Allah. Kan? Takut, tuan-tuan. Sebab itu muslimin dan muslimat, tegurlah, tuan-tuan, tegur. Kawan-kawan kita, jiran kita datang, tegur. Mari solat, mari solat. Jangan halau diorang solat pula. Jangan halau diorang tegur pula. Sebab bagus ada orang tegur kita solat. Dalam WhatsApp, jom datang solat. Kan? Oh, datang solat. Oh, engkau lah. Aku. Tu left group ramai tu. Kita hari ni trend kita left group je manjang. Left group. Lepas tu cakap, add aku balik. Macam-macam main muslimin dan muslimah rahimakumullah. Saya pernah kena tegur, tuan-tuan. Saya nak pergi order majlis salat. Saya start hari Rabu kat kuliah majlis salat, kuliah maghrib. Akan tuan-tuan ada pantai kan, ada salat Melaka situ kan. Bang, jom solat bang. Alamak, ustaz ni, saya tu ragat lah, rambut panjang, pakai cap, pakai rantai, pakai bangle. Saya tegur, nantak kan. Jom bro, solat bro, jom. Alah mak ustaz ni, kau solat-solat le. Orang tak solat seperti aku le. Uyo. Waduh. Kan, kena sentak saya, tuan-tuan. Terus tak ada mood nak kuliah malam tu. Jumpa Tuan Imam, mam. Tak payah hilang mood nak kuliah. Apa ustaz terus, okeylah. Terus kuliah macam tu. Dia datang juga tu, tengok kat belakang. Ustaz tak puas hati macam tu kan. Pakai kacamata hitam, berjadah malam-malam pakai kacamata hitam. Kan? Rambut upang macam tu lah, lebih kurang tak tuan-tuan lebih kurang lah. Kan? Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita apa ni? Dia kata apa kat saya? Ustaz, kubur ustaz lah. Kubur saya lah. Memang kubur saya jawab, lepas tu saya dah pandang dengan budak ni kan. Alah, budak-budak umur 20 tahun, aku dah 38 tau. Dia umur dia lebih kurang saya rasa dah 20 lebih, 20-an lah. Macam budak-budak apa BBNU. Budak-budak baru nak. Budak hari ni tuan-tuan, rambut, lepas tu pakai baju semua kan. Saya cakap apa? Dia cakap saya apa? Ustaz, kubur ustaz tau. Kubur saya, ustaz kena seksa, ustaz tak dengar tau. Yo, cakap macam tu kat saya tu. Okey, saya jawab apa? Memang kubur kau, dah macam tu dah kau aku Takkan kubur enta, kubur Anna, itu lain lah. Dah rumah kau tak ada anak enta punya. Kubur bro, kubur kau, ya kubur kau. Habis kalau kau mati nanti, siapa nak tanam kau? Siapa nak mandikan jenazah kau? Siapa nak pekapankan kau? Siapa nak buat tahlil untuk kau? Siapa nak... dia dah sendak. Sebab kita fikir diri kita je tuan-tuan. Sikit-sikit lah, limit. Sikit betul, ni sikit. Sebab dah tengah seronok, tengah datang zoom, datang show. Kan? 8.35 saya berhenti. Muslimat tunggu sekejap, 5 minit lagi. Kan? Saya cakap mudah je. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan sebab tu kita cakap, jangan pentingkan diri kita tuan-tuan. Jangan pentingkan diri kita tuan-tuan. Sebab kita meninggal, tuan-tuan, kita baru lahir tuan-tuan. Siapa sambut kita? Nurse kan, jururawat ke, mak bidan ke apa semua tu lah. Pertama, kita perlukan bantuan orang lain untuk sambut diri kita keluar kat muka bumi Allah. Yang kedua, siapa ajar kita pandai kat atau dunia? Cikgu-cikgu, mak ayah kita ajar. Siapa yang suap makan kita dulu? Mak ayah kita, guru-guru kita dan sebagainya. Siapa yang didik kita? Mak ayah kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, adik-beradik kita semua, orang-orang tua kita. Siapa yang semua? Kita beli baju pun kena pergi kedai beli baju kan? Kita beli makan, beli ayam, beli ikan semua kena pergi pasar beli makan, beli ikan semua kan? Jadi kita perlukan orang lain untuk diri kita. Jadi jangan sombong, jangan selfish, jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sampai kita dah mati pun, kita dah meninggal dunia pun, kita perlu tak orang lain? Perlu. Kita perlukan Tuan Imam untuk salatkan jenazah kita. Kita perlukan Tuan Bilal, Tuan Noja semua untuk uruskan kerana kita punya mandi jenazah dan sebagainya. Kan tuan-tuan kan? Kata Tuan Guru saya, Roy, jangan give up ajak orang pergi surau. Jangan putus asa ajak orang pergi surau masjid. Sebab apa Ustaz? Sebab apa? Sebab satu hari mereka pasti datang rumah Allah, surau dan masjid. Macam mana Ustaz? Tapi dia datang ketika itu, dia tidur. Dah tidur pula tu, melentang pula tu. Dah tidur, duduk depan imam pula tu. Kan? Imam pun kena sembahyang belakang dia. Hebat tu Ustaz. Ya.
Dah datang tidur, dia dimandikan tau, wangi tu. Uyuh, kita datang subuh tadi semua tak mandi kan? Saya pun tak mandi, saya mandi tadi. Kan? Kita pun tak mandi, tapi dia datang dahsyat mandi wangi tu, pakai kain baru kan? Oh semua sabun ke baru semua tu. Uyuh, dia tak minyak wangi minyak atas, saya siap tu. Siap tu. Uyuh, hebat betul. Tapi dia datang ketika itu, orang bawa dia. Dia tak jalan sendiri. Dia orang pikul dia datang. Orang dokong dia datang. Tapi ingat ketika itu, saat itu, kita dah tak mampu lagi nak apa-apa. Takkan nak tunggu saat itu baru kita nak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada masa cari Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kita dengan Allah, curi masa, paksa diri kita untuk cari masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat betul, habis, tak ada dah, tak ada tambah lagi dah, habis. Insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Minta maaf tuan-tuan, ada salah silap, saya minta maaf tuan-tuan, saya pun terkasar bahasa insya-Allah, tersalah baca Quran, saya minta maaf, tersalah baca hadis, saya minta maaf muslimin dan muslimat rahimakumullah. Niat saya datang untuk beri tazkirah diri saya juga tuan-tuan, fazakir, maka berilah peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sebab dengan peringatan itu insya-Allah akan memberi manfaat kepada diri kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, ada umur, insya-Allah kita jumpa lagi, ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan, selamat menyambut bulan Ramadan insya-Allah. Kepada pengurusi, kepada tuan imam, selamat menyambut bulan Ramadan. Puasa penuh tahun ni tuan-tuan Jangan puasa setengah hari je. Ni budak-budak ni aku tak percaya ni. Jangan lagi balik rumah ni dah penat dah buat rakam. Contoh bukan abang bang, dia ni memang kena dengan saya ni. Dia ni himat talam tau. Dia ni kami masa himat sikit lah duit. Dia ni himat talam tu. Kat madrasah kami makanan talam kan. Ada himat talam ni AJK PX system. Bagus dia datang nak ikut kan. Jom belakang tu imam kita tarawih, alhamdulillah. Yang ni pakai cermin ni. Macam mata kau dah hilang. Oh, soal cermin mata ni tuan-tuan tu. Budak kalau pakai cermin mata hati-hati tuan-tuan hilang menganjang kat madrasah. Mak ayah kata, ustaz, ni ada wakaf cermin mata bagi saya satu set ni minta kat madrasah. Bukan apa, budak-budak pakai cermin mata, tidur cermin mata pun bangun pagi, ustaz, budak tak satu. Ustaz dia ketuk pintu office, pintu bilik saya. Ustaz, asal kau nangis ni? Cermin mata patah, ustaz kau buat apa? Saya tidur pakai cermin mata. Kau nak mimpi nak tengok apa? Kan? Tak nampak ustaz, tak nampak ketak cermin mata letak cermin mata, mak pun datang, beli cermin mata mahal pula 300 lebih tu. Beli yang murah je, RM70, RM50 cermin plastik pun tak apa. Kan? Ada satu kes tu budak ni main-main gurau-gurau, dah dia kurang ajar dia pijak cermin mata. Ni ambil kau cermin mata kau, pecah kau. Aduh, Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Insya-Allah kita jumpa lagi kaum muslimat. Terima kasih datang. Alhamdulillah. Terima kasih kaum muslimat datang, kaum ibu datang. Terima kasih sebab luangkan masa untuk kami semua pada hari penuh barakat ini insya-Allah. Sempurna 1 Ramadan ni alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kepada kaum muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, terima kasih datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab saya, tapi Allah yang izinkan kita datang. Allah yang buka pintu kita, Allah yang buka langkah kita. Kita langkah kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah berikan keberkatan kepada kita di dunia dan akhirah. Allah selamatkan kita semua ahli qaryah sini, muslimin dan muslimat para jemaah sini daripada penyakit Covid semua insya-Allah. Allah selamatkan kita semua daripada azab al-kubur, azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkan kita di dunia ni. Allah berikan kekuatan kepada kita hari ini insya-Allah untuk kita menempuh bulan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Allah berikan kepada kita semangat untuk terus beribadah, fokus dalam beribadah bulan Ramadan ini insya-Allah. Dan satu hari Allah pertemukan kita sebagaimana Allah temukan kita hari ini pada pagi ini insya-Allah. Muslimin dan muslimat, Allah temukan kita jadi saksi kepada kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa fastaghfiru innahu wal ghafurur al-Fatihah. A'udzu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحيانا بالإيمان والإسلام وأمتنا بالإيمان والإسلام وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله تعالى أعلم بالصواب وإلى اللقاء tuan-tuan insyaallah kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh